Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Saya rasa kita boleh terus kepada slot sebab kita kelewatan sikit pun. Kita tahu hari ini kita akan membincangkan tentang hadis palsu, yang mana pada hari ini fenomena hadis palsu ini sangat-sangat ketara, terutamanya dalam Facebook, WhatsApp, apa-apa yang berkait tentang dalam media massa, mungkin dalam televisyen. Jadi kita ingin tahu macam mana bolehnya berlaku penyebaran sampai ke tahap kita tak terlalu indah tentang hadis palsu. Kalau kita tengok sesuatu hadis tu, kita terus ambil sebab kita dah tidak ada rasa apakah sumber ataupun apakah punca hadis tu diambil. Jadi disebabkan itu saya tahu APIUM mengambil satu inisiatif, iaitu membuat satu forum untuk kita membincangkan tentang hadis palsu. Okey, untuk slot pertama kita akan round untuk panel pertama dan panel kedua. Dan untuk slot yang kedua kita akan terus kepada buku masing-masing, iaitu Ustaz Zulkifli dan Ustaz Mustafa. Dan slot ketiga kita akan kepada sesi soal jawab. Yang slot pertama kita akan bertanya kepada Ustaz Zulkifli. Kita akan mendengar sedikit perkongsian, pendapat dan sebagainya. Kita ingin tahu tentang sejarah kemunculan hadis-hadis palsu ni. Mungkin kita, kalau kita sebagai pelajar, kita mungkin boleh baca, dan mungkin hari ini ada yang datang daripada orang awam. Contohnya, mungkin kita tanya-tanya bagaimana boleh wujudnya hadis palsu, dan macam mana hadis palsu ni dah menjadi satu part of life kita punya hidup, kan. Kalau kita tengok, kalau masa saya cerita pengalaman dulu, masa saya dah pregnant, saya cari satu hadis tentang orang mengandung. Mulalah saya jumpa hadis, orang mengandung makan timun, anak jadi macam ni, orang mengandung macam ni. Tapi kita tak tahu daripada sumber, siapa yang create hadis tu dan sebagainya. Jadi yang main point yang pertama kita perlu tahu adalah macam mana sejarah kemunculan hadis palsu. Okey, kita boleh persilakan Ustaz Zulkifli untuk beri sedikit kupasan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkongsi saya di sini, Ustaz Mustafa, Ustaz Kaki, Tuan dan adik-adik Allah sekalian. Sebelum membincangkan tentang hadis ataupun kisah palsu ini, moderator pun telah memalsukan. Jadi inilah sejarah tercipta yang tapi okeylah, tak apa ya. Sebenarnya saya sedikit rasa gugup ya, sebab satu majlisnya sangat asli yang ini. Saya bukan tak biasa dengan adik-adik, tapi jadi tahamu tak datang program macam ni. Kali terakhir pun masih terlibat sebagai aku masih aktif Persatuan Liga ya. Yang kedua gugupnya sebab ada masyarakat orang datang. Saya pun tak tahu apa tujuan. Kita persilakan dari saya. Saya nak tulis pada poin, dan saya harap saya dapat mendengar banyak daripada Ustaz Mustafa. Orang muda, Ustaz baru 27, saya 32. Jadi saya bayang masa 27 dulu, boleh ke saya buat sesuatu yang sama dengan Ustaz? Rasanya dah lagi lah ya. Maknanya prestasi Ustaz masa umur 32 nanti akan berganda-ganda lagi dah, insya-Allah. Dan kita harap saya dapat buat lagi buku-buku yang bermanfaat ya. Bagaimana sejarah terciptanya kisah palsu? Saya fokus pada kisah. Ustaz pun kisah juga sebenarnya ya, tapi tak apalah, kisah ke hadis ke amalan tu ya. Baik. Saya ada beberapa poin saja terus ya. Pertamanya, kisah palsu ini dia tersebar disebabkan beberapa perkara. Kalau ada adik baca buku sama-sama pun, dia ceritakan pada tingkat awal, dan Ustaz pun cerita apa kesan daripada kisah palsu ataupun kisah yang tersebut. Pertama, disebabkan rekaan orang-orang sepi.
sebenarnya orang sufi yang tidak berteraskan ilmu yang betul ya. Sebagai contoh tadi, saya terus pada contoh, biasa tak dengar seorang ulama yang namanya Abu Saleh Jongidos. Dos ketus pada saya tak pandai lah. Abu Saleh Jongidos, ya. Biasa dengar ke? Nama mungkin tak biasa, tapi ceritanya biasa ya. Cerita dia telah dirakamkan dalam satu nasyid kumpulan Rabbani yang diminati oleh saya ketika saya berkahwin dulu. Yang tajuk dia Cari-carilah Pasangan. Biasa ke? Dengan lagu tu? Ustaz Wati? Dan cerita tentang dia termakan apple, kemudiannya dia didenda bekerja di kebun tersebut dalam tempoh yang begitu lama. Kemudian dipaksa pula kahwin dengan wanita yang buta, pekat dan juga bisu ya. Nanti saya ini popular ya. Dan ramai saya rasa ini menjadi seperti Abu Saleh tadi. Dan akhirnya hasil perkahwinan Abu Saleh dan wanita yang tadi dapatlah seorang anak yang cukup mulia, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke atau apa Ustaz? Saya tak tahu dah Al-Jailani ke ataupun Al-Jailani. Allah saya kena cek lagi. Jadi adik-adik rahmat Allah, cerita itu sebenarnya kalau kita nilai, dan dia ambil lagi cerita sikit lagi. Bila dapat anak Syekh Abdul Qadir ini, Syekh Abdul Qadir ini dia ada karamah sejak kecil lagi. Antara karamah yang dimiliki oleh beliau ialah beliau tidak akan menyusu ketika bulan Ramadan. Kita tengoklah anak Ustazah Husni macam mana keadaannya ya. Kenapa jadi orang zaman dulu bila dia nak cam bulan Ramadan dah masuk ke belum, kita tengoklah anak Syekh Abdul Qadir ni, dia tanya mak, "Makcik, anak makcik minum tak hari ni?" Hari tak minum. Okey, jelas hari ni masuk bulan Ramadan ya. Sebab budak ni tak apa-apa pun tak makan, tak minum hari ni, dia puasa. Ada yang mati Allah, itu cerita yang disanjung oleh orang-orang yang minat kepada kesucian ya. Maknanya termakan oleh apple pun kita rasa sangat bersalah. Walaupun kalau kita bincang dari sudut hakikat dan dari sudut makrifat itu sendiri, dari sudut syariat dan hakikat, kita maklum dari sudut syariat dan hakikat, salahkah kalau kita memakan buah apple yang telah dihanyutkan di sungai tersebut? Kalau kita biarkan, dia akan jadi pembaziran. Sedangkan membazir itu satu perkara yang baik. Jadi kalaulah dia dihanyutkan di sungai itu, harta itu tidak dipanggil harta luqatah yang perlu diwar-warkan selama 3 hari. Selama 3 hari, orang datang pun mengaku apa saya, tak lalu dah pakai. Sebab dia 3 hari dah. Jadi lebih baik kalau kita ambil dan kita makan. Apa yang dalam keadaan Abu Saleh masa itu, dia dalam keadaan kelaparan, darurat. Satu darurat, yang keduanya benda itu tak haram, makruh pun tidak. Tidak pun akan mendejaskan kesucian hati dia. Tapi dia rasa bersalah. Okey, mungkin aku kerana warok sangat dia rasa bersalah, tidak berterima lagi. Tapi akhirnya dia diberikan denda yang begitu luar biasa. Kena bekerja di kebun kawan tu, hasilnya dalam setahun ataupun dalam tempoh yang berapa saya tak ingat, tapi lama. Akhirnya dipaksa kahwin pula. Dia ada terima dah perkahwinan itu seadanya semua. Dari sudut Islam itu sendiri adik-adik, bolehkah? Adakah itu sifat orang Islam? Kena denda pun tak apalah, kena denda pun denda lah. Bersyarah tetapi berdenda sebab kamu fail, maka kamu kena cuci kereta saya setahun. Nanti saya akan luluskan kamu dalam. Jadi memang luluslah, tapi cuci kereta setahun. Kita sebagai seorang pelajar Islam, ekonomi dengan Islam yang belajar macam-macam ilmu, kita terima ke denda macam tu yang berlebihan daripada had dia. Kalau doktor tak saya belajar, saya okey. Tapi setahun masa kereta ni cerita apa? Saya pun mana lagi subjek kan, saya nak belajar nanti fail semua subjek. Susah nanti kan. Kemudiannya setelah didenda begitu lama, semacam Abu Saleh ni tak ada kerja lain. Kena denda tu bukan kena ada gaji. Kalau denda ada gaji, okey, bolehlah hidup. Kalau kena denda kerja di kebun apple orang tu, tambah ada gaji, macam mana dia nak hidup secara logik dia. Tapi orang sufi ni, dia hidup dengan kafayah isyak dia. Kalau tak minum pun tak apa. Jadi akhir sekali dipaksa kahwin. Sedangkan dalam Islam, Nabi pun sebut supaya kahwin ni pilihlah wanita yang baik ya. Ada satu ciri wanita yang perlu kita nilai, iaitu beragama. Bukannya 4 ciri, satu ciri sahaja. Cuma yang lain kalau ada, alhamdulillah tu bonus. Tapi dapat ciri beragama, itu sudah mencukupi, itulah nilai yang terbaik. Tapi cerita itu disebabkan. Dan saya pilih, kalau betul Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia tak makan, itu tanda puasa. Jadi pada pukul 8 pagi lah sebagai contoh, orang pergi tengok dia. Anak puannya makan ke belum hari ni?
Tak makan. Oh, kalau tak makan, maknanya tak menyusu, maknanya hari ini bulan Ramadan, kita kena puasa. Yang saya peliknya, puasa orang tu diterima ke? Sebab dia tak niat puasa. Dia kena niat puasa dulu. Macam mana dia boleh nak jam puasa ni masuk tak masuk guna Syahrul Qadir? Adakah orang pada zaman tersebut memang tidak pandai melihat anak bulan? So macam mana tu? Sampai kena tengok kawan tu buat pengisah dia tidak. Jadi cerita ni sebenarnya macam keraguan. Jadi saya cuba cari banyak sumber untuk mengesahkan kisah Abu Salih Jamidus ni, adik-adik. Saya tak jumpa. Tuan-tuan cari dah, saya dah tak jumpa. Mungkin ada orang jumpa ya. Dah cari dah sumber prima. Sumber sekunder ni banyaklah. Kalau tak Google memang lambat, tapi sumber tu tak diterima. Sumber prima ni saya tak jumpa. Bahkan ada sedikit kekeliruan. Adakah itu ayat Abdul Qadir ataupun ayat Imam Abu Hanifah? Satu contohnya. Ataupun yang kedua ni adik-adik, syair Abdullah bin Mubarak. Biasa dengar ke syair Abdullah bin Mubarak? Dulu Abdullah bin Mubarak ni dia terlibat dalam perangnya. Jadi dalam perang itu berlaku pada tahun 179 Hijriah. 179. Jadi dalam perang itu sahabat dia Fudail bin Iyad tidak terlibat. Lalu dia hantar satu syair yang begitu panjang. Saya rasa kalau ada adik tarik dalam Google akan jumpa syair Abdullah bin Mubarak. Ya abidal haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'a, dan seterusnya. Wahai ambil dua tanah haram, sekiranya kamu lihat kami, kamu akan tahu kamu sedang bermain-main sampai dengan ibadat ya. Adik-adik, walaupun Syekh Yusuf Qaradawi dia pertahankan cerita ni, baginda kisah syair ini adalah kisah yang betul. Dakwaan orang mengatakan palsu ini tidak tepat. Dr. Syed Ramadan Al-Buti dia senaraikan 9 kepalsuan dalam kisah ini dalam kitabnya Syakhsiyah Istawqaf Tadi. Adik-adik mudah aja. Saya nak bagi ini cerita mudah dulu ya. Mudahnya kalau kita tengok dia punya tarikh tersebut. Perang itu berlaku pada tahun 179 Hijriah. Ini saya tak ingat dia punya point secara detail. Pada tahun 179 Hijriah, Fudail bin Iyad sudah berusia 71 tahun. 71 tahun. Dan Abdullah bin Mubarak dia usianya 60 tahun lebih. Kalau usia 71 tahun, ini dah pengki 10 tahun lah. Lebih 10 tahun dah pengki. Saya nak tanyakan, mengikut hukum Islam, orang yang dah tua wajib atau tidak pergi berperang? Tak wajib. Dia ada beberapa golongan tidak wajib. Orang sakit ataupun orang tua. Tiba-tiba macam mana Abdullah bin Mubarak boleh marah Fudail bin Iyad kerana tidak terlibat dalam perang, walaupun kawan itu dah usia 71 tahun. Jadi secara tarikhnya tak wajibnya. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kerana wujudnya orang yang mengaku pemimpin ataupun dia mengangkat pemimpin dari kumpulan dia, Abbasiyah angkat Abbasiyah, Umayyah angkat Umayyah, Fatimiyah angkat Fatimiyah. Sebagai contohnya, ada seorang saya sebutlah tak apa, bukan kita nak mengatakan gambar rakaman pun tidak ada. Orang rakaman ada. Tak apalah, saya sebut ni pun bukan keburukan, sebab benda ni benda yang halus. Dr. Mazhar sebagai contohnya. Dan Dr. Mazhar ni memperjuangkan soal sejarah ni perlu dijaga. Dan dia membela Harun al-Rashid sebagai contoh ya. Harun al-Rashid adalah seorang raja ataupun khalifah yang cukup baik. Antara tanda mulianya hati Harun al-Rashid ni, beliau sering berutus surat dengan seorang ulama namanya Sufyan as-Sawri. Sufyan as-Sawri sering berutus surat. Ada satu cerita tu ketika Harun al-Rashid dilantik jadi khalifah, dia tanya ulama-ulama yang datang. Jadi dicap yang tak datang adalah Sufyan as-Sawri. Lalu ditanya di mana Sufyan, sampailah satu surat kepada dia, kamu kena datang jumpa dengan aku, bukan aku datang jumpa kamu. Lalu Al-Rashid pun pergi jumpa dengan dia. Sejak hari itu mereka sering berutus surat. Adik-adik sekalian, itu cerita yang cukup baik. Dr. Mazhar buat cerita tu untuk mempertahankan Harun al-Rashid. Bukan Dr. Mazhar sebenarnya buat cerita ni. Ulama dulu lagi ada kitab dia bawa cerita ni. Tapi sebenarnya kalau kita nak memuliakan Harun al-Rashid ni, sehingga boleh ke kita memuliakan dia sampai kita membuat satu cerita yang tidak betul? Tak boleh ya. Sebagai contoh, ada orang nak mengangkat saya lah, contoh lah. Dia kata saya sering berutus WhatsApp dengan Dr. Taki. Nah, kata Dr. Taki yang saya ni cukup baik ya. Sering WhatsApp Dr. Taki, WhatsApp saya WhatsApp dia berbalas. Jadi itu diceritakan oleh anak saya kemudian. Bapa saya sering WhatsApp dengan Dr. Taki, masa tu mengarahkan Islam dia ya. Jadi nak angkat nama saya tu. Walhal itu cerita yang tak betul. Kalau saya dengar pun saya tak berhati. Mesej saya ni WhatsApp pun tak boleh, SMS je. Itu pun dah kita kata layan tak layan, kita tak tahu.
Jadi walaupun cerita tu nampak baik, saya pun seronok juga kalau orang kata saya bantu masa sekian. Tapi benda tu tak betul, jadi tak boleh. Begitu juga Harun al-Rashid dengan Sufyan al-Thawri. Adik-adik sekalian, Harun al-Rashid dilantik jadi khalifah pada tahun 170 Hijriah. Baik. Sufyan al-Thawri telah meninggal dunia pada tahun 161 Hijriah. Jadi macam mana tu kawan tu dah meninggal 161 Hijriah, Harun al-Rashid baru dilantik jadi khalifah tahun 170 Hijriah. 9 tahun dia punya perbezaan dia. Jadi kalaulah kita dengar cerita Harun al-Rashid hantar surat kepada Sufyan al-Thawri, tak betul. Kalau cerita Sufyan al-Thawri biasa pergi lawat Harun al-Rashid masih kecil, ya, mereka sempat bertemu ketika kecil. Logiknya sempat. Tapi kalau berurusan surat tidak sempat, kerana 9 tahun sudah Sufyan al-Thawri meninggal dunia. Contoh yang lain pula, tuan-tuan sekalian, penipuan kitab itu sendiri. Biasa orang sebut, ramai banyak kitab yang menyebutkan fakta ini. Contohnya Ummu Khalijah kan 40 tahun kan, orang sebut banyak kitab, Tabari, Ibnu Asakir dan sebagainya. Persoalan saya mudah aja, banyak kitab yang menyebutkan perkara ini ke, ataupun sebenarnya 1-2 kitab lain dia ambil je. Yang jelas dia kitab lain hanya mengambil. Termasuk orang kata Tok Wajani pun sebut dalam kitab sirah dia 40 tahun. Tok Guru kitab dia tak dipanggil kitab 5 sejarah sirah Tok Guru tu. Yang Tok Guru yang dibuat tu, sirah dia tu sumber sekunda dah, atau sumber apa dah, yang dia hanya mengambil daripada kitab-kitab yang lama. Asal dia menyebut Ummu Khalijah 40 tahun pun hanya 1-2 kitab, yang lain-lain tu hanya mengambil daripada maklumat itu sahaja. Saya biasa tanya, nanti saya tanya adik-adik tuan-tuan semua, anak nanti berapa orang? Contohnya, tak lama dah 7 orang. Dari mana tahu 7 orang? Lagu. Lagu. Kitab dia tak ada. Sedangkan kalau kita tengok dalam 2-3 kitab yang lama, termasuk Ibn Ishaq sekalipun, anak Nabi SAW 8 orang. Dan tak ada yang nama Abdullah. Ulama kemudian baru ada tarjih, ada nama Abdullah, dan anak Nabi hanya 7 orang. Jadi benda khilaf. Jadi siapa yang kata 8 silakan, siapa yang kata 7 silakan. Pandangan paling kuat dalam bab ini tak ada. Nak kata 8 paling kuat pun tak berani, nak kata 7 paling kuat pun tak berani juga, kerana ramai ulama itu kata 8. Ada yang kata sumber pengambilan kitab tersebut. Jadi ada satu kitab Rihlah Ibnu Battutah. Jadi Ibnu Battutah ni, dia kata dia sampai di satu tempat pada bulan Ramadan 726 Hijriah. Jadi di situlah dia mendengar seorang faqih, dia tajuk dia tu dalam kitab dia tu Hikayat Al-Faqih Ibnu Taimiyah. Dia kata Ibnu Taimiyah sedang berkhutbah di atas mimbar, kemudian dia cerita tentang Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku turun sekarang. Dia pun datang mimbar dulu turun ke bawah. Beginilah caranya Allah turun ke langit dunia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, benda itu berlaku pada bulan Ramadan 726 Hijriah. Baik. Sekarang ni kita nak tengok dia punya secara faktanya bagaimana. Ibn Hajar al-Asqalani ada satu kitab tajuknya Ad-Durarul Kamina. Tapi kalau orang tahu kitab ni, Ad-Durarul Kamina, dia sebut Ibnu Taimiyah ni dipenjarakan dalam beberapa kali. Satu, pada tahun 709 Hijriah dipenjarakan atas fatwa dia talak 3 tu. Bagi dia talak 3 tidak jatuh 3. Talak 3 bermaksud 3 kali talak baru jatuh 3. Maka dia pun diadili dan dia pun dipenjarakan. Pada tahun 790 Hijriah sekali lagi dia diadili. Kemudian dia minta maaf, kali yang pertama tu dilarang berfatwa. 720 Hijriah diadili sekali lagi, dipenjarakan setahun. Pada tahun 726 Hijriah dia diadili kerana fatwanya tentang ziarah kubur Nabi SAW, yang saya tidak pasti apa fatwa dia tu. Dan dia dipenjarakan pada bulan Ramadan, pada bulan Rejab. Sama-sama kata bulan Rejab, saya ingat. Bulan Syaban. Dia dipenjarakan pada bulan Syaban 726 Hijriah. Baik, cuba tuan-tuan tengok. Mengikut Ibnu Battutah, dia dengar khutbah dari Ibnu Taimiyah pada tahun 726 Hijriah. Ibnu Taimiyah dipenjarakan pada tahun 726 Hijriah. Sekarang kita pergi bulan pula. Pada bulan Ramadan, kata Ibnu Battutah, Ibnu Taimiyah sedang berkhutbah. Minta maaf, bukan dipenjarakan, berkhutbah tu. Yang Ibnu Taimiyah berkhutbah pada tahun 726 Hijriah pada bulan Ramadan. Nampak ya? Ramadan 726 Hijriah.
Dia khutbah, Allah turun ke langit dunia sebagaimana pertemuan sekarang. Tetapi mengikut maklumat yang disampaikan oleh kebanyakan ulama termasuk Ibn Hajar dalam Durarul Kaminah, Ibn Taimiyah dipenjarakan pada Sya'ban 726 Hijriah. Sya'ban dulu ke Ramadan dulu? Sya'ban dulu kan? Sya'ban tu masuk penjara. Tiba-tiba tahun bulan Ramadan bulan depan tu dia berkhutbah pula di masjid. Benda itu mustahil. Kecuali kalau dia berkhutbah di penjara. Dia jemput khutbah penjara, Ibn Taimiyah. Kalau benda tu logik lah. Ibn Battuta pergi laut penjara. Tapi mustahil. Kerana Ibn Taimiyah adalah ulama yang di blacklist dari awal lagi. Dia tidak dibenarkan berkhutbah di mana-mana tempat pun. Dan dalam cerita Ibn Battuta itu terdapat banyak keraguan. Contohnya, keraguan yang pertama disebut ulama yang mencadangkan agar Ibn Taimiyah ditangkap ialah Izzuddin bin Musannaf atau apa, saya tak ingat bin itu, Musannaf atau Musallin. Izzuddin. Sedangkan hakikat yang sebenarnya ulama Hambali itu bukan namanya Izzuddin. Sebaliknya Syamsuddin dia punya gelaran dia, bukan gelarannya Izzuddin. Yang kedua, ketika Ibn Taimiyah dipenjarakan setahun yang lepas, masa setahun dipenjarakan, dia berjaya mengarang satu kitab tafsir tajuknya Al-Bahrul Muhit 40 jilid, kata Ibn Battuta. Sedangkan tafsir Al-Bahrul Muhit itu tak ada puisi pun tuan-tuan sekalian. Bahkan kata ulama mustahil Ibn Taimiyah boleh karang dalam penjara 40 jilid kitab tafsir. Yang mana Ibn Hajar nak buat Fathul Bari pun berapa belas tahun, Imam Bukhari buat Sahih Bukhari pun berapa belas tahun, At-Tabari pun berapa lama buat tafsir Tabari yang begitu tebal, tak sampai 40 jilid. Tiba-tiba Ibn Taimiyah dalam penjara tu boleh dia karang tafsir yang begitu tebal. Jadi ada beberapa unsur rekaan dalam cerita Ibn Taimiyah disebut. Allah A'lam. Terima kasih kepada Ustaz Zulkhairi. Saya nak tambah sikit. Kalau dalam pengajian hadis, ini tentang tarikh. Kalau dalam ilmu hadis, kita ada satu kitab namanya Wafatul Wafayat. Wafatul Wafayat ni maksudnya tarikh-tarikh ulama. Jadi untuk kita mengenal pasti antara ulama ni dengan ulama ni bertemu atau tidak, kita refer kepada kitab tu. Maksudnya pertemuan antara dua orang ulama, kalau dalam Dirasah Hasaniyah contohnya, mungkin ada pelajar hadis. Dirasah Hasaniyah kalau lebih daripada 70 tahun perbezaan tarikh kewafatan tu, itu kita boleh katakan dan kita yakin tak akan berjumpa antara dua orang ulama. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zul dengan perbincangan tentang, sebenarnya kalau kita buka lebih indah, tak perlu nak mencari lebih dalam. Kita tengok pada tarikh dan juga masa tu, kita dah boleh tahu kepalsuan tu berlaku apabila tak logiknya pada masa-masa tertentu. Seperti tadi cerita tentang Ibn Battuta dan Ibn Taimiyah di dalam penjara, tapi masih lagi ada khutbahnya pada tahun yang sama. Tapi bulan dah lepas, dia cakap pada bulan yang akan datang tu Ibn Taimiyah berkhutbah. Itu masih kita sebagai pelajar kena alert tentang tarikh-tarikh. Sebab tu dalam ilmu hadis, kalau orang yang belajar hadis, selalu kamu dengar, kalau pelajar-pelajar dengar, seorang ulama tu kalau dia sebut, contohnya Imam Al-Bukhari, tahun berapa tu dia akan sebut Imam Al-Bukhari 246, 2 berapa dia akan sebut. Sebab kita sangat alert kepada tarikh ni, sebab kepalsuan dan kebenaran cerita tu berdasarkan kepada tarikh juga. Okey, terusnya kita akan kepada panel yang kedua, Ustaz Mustafa. Kita akan bertanya tentang, mungkin Ustaz boleh berkongsi kaedah-kaedah untuk mengenal pasti hadis palsu. Sebenarnya kaedah-kaedah ni banyak. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita kaedah yang simple, kita sebagai pelajar, kaedah yang mudah. Dipersilakan kepada Ustaz Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang muliakan Dr. Taqiyuddin, kemudian pengarah-pengarah PMIUM, kemudian Saudara Husni dan juga Ustaz Zulkhairi. Sebenarnya saya agak segan sebab saya usul fiqh, saya bukan hadis. Cuma kata para alim ulama dalam qawaid, mereka mengatakan idza wajada al-ma' batala tayammum.
apabila air itu selalu ada, selalu wujud, maka tayamum tidak diperlukan lagi. Jadi saya merasakan diri saya macam tayamum pada tengah-tengah, dan mereka di samping kiri dan kanan saya ini seperti air. Baik, walaupun insya-Allah kita bincangkan sedikit berkenaan dengan hadis palsu. Dan sebelum tu, saya suka nak sebut tentang hadis sahih. Kita tahu bahawa hadis palsu ia dicipta. Dan hadis sahih seperti kata Al-Imam Zainuddin Al-Hafiz Iraqi dalam Alfiya Al-Iraqi meninggal pada tahun 806 Hijrah. Beliau menyatakan fa awwal muttasim al-isnad bin naql 'adl al-dhabit al-fuadi an mithlihi min ghairi mashududi wa 'illatin qadihatin fatudi. Baik, untuk menjadikan satu hadis itu sahih, kata Al-Hafiz Al-Iraqi, guru pada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahawa kena ada 5 syarat. Pertama sekali, bersambung sanad daripada perawi kepada perawi. Yang kedua, dinukilkan ataupun diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, dhabit, iaitu penjagaan, sama ada dhabit kitab, sabri dan banyak lagi lah pembahasannya. Maksudnya penjagaan perawi itu daripada segi individu ataupun diri dia sendiri. Yang ketiga, yang keempat adalah selamat daripada illah, iaitu kita kata cacat, dan juga syad, iaitu janggal. Ini syarat 5 hadis untuk menjadikan satu hadis itu sahih. Baik, Al-Hafiz Al-Iraqi ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah, beliau menukilkan apabila sesuatu hadis itu bermasalah sedikit pada hasan, kita kata pada dhabt, pada diri penjagaan perawi, maka dia akan jatuh ke darjat hasan. Begitu juga dinukilkan Imam Khattabi dan lain-lain. Baik, itu yang pertama. Tapi jika masalah hadis itu sama ada dia tak bersambung sanad, dia masalah daripada segi perawi, masalah daripada segi kecacatan, kecacatan, cacat lah maksudnya. Syakir juga. Syakir lagi okey daripada dua orang ke? Kemudian masalah yang berlaku pada rangkaian perawi dan sebagainya. Kalau pada masalah daripada segi kita kata tidak bersambung isnad, mungkin hadis itu boleh jadi maqtu', boleh jadi mubdal ataupun munqati' ataupun mursal ataupun yang lain-lain. Maksudnya dia kata dia hadis, maka hadis itu semua akan jadi dhaif. Bersama ada masalah pada sanad, masalah pada dhabt, masalah pada adil, maksudnya perawi ini mungkin dia hafalan dia teruk, dia punya banyak salah dan sebagainya. Ini syarat untuk hadis jadi sahih. Kemudian ada masalah pada dhabt jadi hasan. Kemudian ada masalah pada kita katakan daripada segi sanad, daripada segi adil, segi dhabit dan sebagainya, maka akan jadi hadis itu dhaif. Baik. Kemudian hadis palsu ialah satu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW secara dusta. Al-Syekh Al-Duktur Umar bin Hasan Al-Fallata fi riwayat kata Al-Fullata, seorang ulama hadis daripada Afrika, ulama besar hadis, mengarang satu kitab yang saya rasa pelajar ilmu untuk mengetahui tentang hadis kena baca kitab 3 jilid, Wad'u fil Hadith. Kenapa hadis, sejarah hadis macam mana jadi palsu dan sebagainya diceritakan dalam 3 jilid. Dan di sini dia mendapat martabat syaraf pula di Azhar. Baik, beliau mengatakan, menukilkan kalam yang telah dinukilkan oleh Hafiz As-Suyuti meninggal pada tahun 909 Hijrah. Antara sebab hadis ni dia mukhtalaf wal masnu, dia reka cipta. Dan Syekh Umar bin Hasan Al-Fullata menambah lagi, hadisun mukhtalaf masnu mazzu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan aw khata'a. Hadis yang sama ada dia tu direka cipta ataupun didustakan kepada Nabi SAW secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Ya, ini dikategorikan sebagai hadis palsu. Maksudnya kita tak bincang dari segi perawi, sanad, matan, daripada segi silsilah perawi kita tak bincang. Kita bincang daripada segi dia dusta ataupun tidak. Dusta ataupun tidak, perawi ataupun orang yang meriwayatkan hadis itu kepada Nabi SAW. Baik, jadi daripada sini kita dapat tahu bahawa apa yang sampai kepada kita dan kita tak mampu untuk menilai sesuatu hadis. Bagi saya seorang yang belajar usul fiqh, saya tak belajar tentang bagaimana cara nak dirasah asani, kita kata madar isnad, macam mana takhrij hadis. Saya rasa bagi penuntut ilmu, sekurang-kurangnya dia boleh kena menguasai ilmu mustalah hadis. Tak kira dia dalam apa-apa bidang, dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang syariah, dalam bidang ekonomi dan sebagainya, kena menguasai ilmu mustalah hadis. Ini yang pertama, kena menguasai. Yang kedua, ilmu takhrijul hadis. Bagaimana cara nak mengeluarkan satu hadis. Jumpa satu hadis daripada Nabi SAW, kita nak buat tu.
kita kena letak tanda tanya dulu. Betul tak ini hadis Nabi SAW ataupun tidak? Sebab tu Al-Hafiz As-Sakhawi dalam Fathul Mughis meninggal pada tahun 910 Hijrah. Beliau mengarang satu kitab dipanggil Fathul Mughis. Beliau membawa satu kaedah bagaimana kita nak meruayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Yang pertama sekali, ulama khilaf, tetapi ditarjihkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Pertama kita kata sesuatu hadis asalnya dia itu sahih. Itu pertama. Tapi sebahagian lagi menyatakan, antara Al-Hafiz Sakhawi Ibn Hajar Asqalani mentarjihkan asal satu hadis tu kalau kita nak riwayatkan, kena pastikan dia tak ada kecacatan, baru kita boleh riwayatkan hadis itu. Dan ini yang paling kuat. Maksudnya satu hadis yang sampai kepada kita kena pastikan dulu dia sahih ataupun tidak, baru kita nak riwayatkan hadis itu. Baik, jadi kita sebagai orang awam, pertama tadi saya dah sebut bagaimana cara kita nak mengenali satu hadis tu. Sebab tu awal tadi Ustaz kita, Ustaz Zafri, dia ada sebut ni memasukkan lagi nama Syafriz. Syafriz dia awal-awal dia ada sebut untuk penuntut ilmu yang rasa masih basic, masih asas, dia cari satu kitab yang dipanggil Manar Munif fi Sahih wa Dhaif yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah. Tahqiq yang terbaik Syekh Abdul Fattah Abu Budah, tapi terjemah ke Mila Publika sudah terjemah dalam bahasa Melayu. Sebab kita ni, ustaz-ustaz kita ni dia banyak ceramah, so lambat sikit nak terjemah kita. Sebab buku ini dia lambat sikit. Jadi saya cadang kepada adik-adik sebagainya, sebelum nak naik E-level, nak masuk PU ke, PA ke, PK ke, semua tu, kita kena buat satu benda tu, iaitu memantapkan ilmu basic dan penulisan. Sebab yang balik pada Timur Tengah lepasan UM, dia rasa malu nak tulis buku, takut salah lah, Arab ni salah dan sebagainya. Tak lah. Di syarikat buku ada editor syariah dan mereka akan semak terjemahan dan sebagainya. Ini kerugian yang biasa ada pada mahasiswa yang lepasan daripada luar negara ataupun dalam negara sebab mereka tak start menulis. Itu yang rugi sangat. Okey, baik. Saya katakan tadi, gunakan kitab Manar Munif. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lagi kita nak mengenal hadis selain daripada ilmu mustalah hadis, takhrij hadis. Jadi simple bagi orang yang ada ilmu lah. Kemudian untuk mengenali hadis lagi, nak tak nak kita kena panggil dirasah ataupun dirasah al-asanid. Kita tengok pada sanad tu sendiri, sanad hadis itu. Yang ni yang ada ilmu sikit lah, yang ada level sikit lah, yang ada level sikit. Tengok pada sanad hadis tu. Baik, sebagai contoh satu hadis seperti mana Ustaz Rusni sebut tadi, berkenaan dengan fadilah makan buah demikian boleh dapat anak cantik. Tuan-tuan, adik-adik pernah dengar? Tak pernah dengar? Makan buah demikian boleh dapat anak cantik? Tak pernah dengar? Imam Ahmad kata hadis ni palsu. Hadis ni palsu. Dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam Syama'il dan hadis-hadis yang lain. Mereka menyatakan Nabi memang makan buah demikian, tapi untuk mensabitkan fadilat yang makan buah demikian boleh dapat anak cantik, perlukan satu dalil yang lain ataupun sambungan pada matan hadis itu. Sambungan pada matan hadis. Baik, dan bila perawi kebiasaannya bila dicek sebagai contohlah Nuh bin Maryam ataupun dipanggil Nuh Al-Jami', seorang yang sangat terkenal memasukkan hadis Nabi SAW, dan dia ni hadis fadilat tentang Quran ni sangat banyak dia buat. Dia kata sebab orang duk sibuk dengan sirah wa maghazi ni, tentang peperangan, tentang sirah ni, jadi orang lari pada Quran ni. Maka aku cerita satu hadis palsu dan banyak hadis palsu berkenaan dengan Al-Quran, maka biar supaya orang datang balik pada Quran, tinggalkan balik sirah dan sebagainya. Dia mencipta. Antaranya lagi Muhammad bin Abdul Rabbah, yang ini pun seorang mencipta hadis sehingga 4,000 hadis. Dia katakan di dalamnya aku halalkan benda yang haram dan aku haramkan benda yang halal. Dia mencipta sehingga 4,000 hadis. Dan kita dapat tahu dari pengenalan perawi itu sendirilah. Dia sendiri bagi tu dia ciptakan hadis, dan dia sendiri tu macam kita katakan tadi Nuh bin Maryam, dia kata sebagian ulama hadis kata jama'u kulla syai' illa sidq. Dia ni kompos segala benda kecuali kebenaran tak dia kompos pada dia. Maksudnya dia kata ada tipu dan sebagainya, mereka hadis dan sebagainya. Itu pertama, kita nak kenal daripada segi sanad. Yang kedua daripada segi matan. Daripada segi matan, dapat beza sanad dengan matan. Sanad tu daripada fulan syekh fulan fulan. Matan ni adalah apa yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu hadis kita tengok matan tu pun dah jadi lain, rasa lain matan. Contoh, waladuz zina la yadkhuluna jannah sabun abad. Anak zina tak masuk syurga selama 7 keturunan. Matan hadis tu tengok macam sahih hadis ni sebab bahasa Arab dia.
Cari dalam kitab Arab macam jumpa kan, macam bagus sikit. Baik, kemudian bila tengok dia bersalahan ataupun berbeza dengan nas Al-Quran yang disebut dalam surah An-Najm, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 38, alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak terlibat dosa yang dia lakukan dengan dosa orang lain. Hatta Abu Ramzah seorang sahabat Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih, ketika mana dia datang berbaiat kepada Nabi SAW untuk masuk Islam, dia dengan anak dia datang ziarah Nabi. Ketika tu tengok rambut Nabi tu seolah-olah macam ada berwarna. Nabi warnakan rambut. Kemudian dia dengan anak dia ni bila datang jumpa Nabi SAW, maka Nabi tanya, betul ke anak engkau ni? Ibnuka hadha, betul ke anak engkau ni? Dia kata, na'am wallahi, ni anak aku lah, anak saya lah ni, yang dibawa dengan anak dia ni. Maka Nabi SAW bagi tahu kita, la yanji ataupun la yanji alaika wa la tanji alaik. Dia tidak akan dipertanggungjawabkan dengan dosa engkau, dan dosa-dosa engkau tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas dia. Jadi matan hadis tengok macam okey, maksudnya anak zina tak masuk syurga 7 keturunan, tapi melalui penilaian perawi dan sebagainya, maka ada masalah something. Berbeza dengan riwayat-riwayat yang sahih sama ada pada Quran dengan sunnah Nabi SAW. Jadi antaranya last choice bagi kita. Sebab tuan-tuan, biasa kalau orang ketipu bengkai Islam, dia akan ada sebuah-buahnya. Ustaz tadi dia tahu lah, kena lebih kurang sekurang-kurang 5 orang mainkan syariah dalam sesuatu perbaikan Islam dan sebagainya. Jadi segala hukum hakam yang ada dalam perbaikan Islam dan sebagainya akan diputuskan oleh 5 orang syariah tadi, halal ke haram ke dan sebagainya. Baik, tanggungjawab kita bila kita tak tahu hadis, kita tak mendalami ilmu hadis dan sebagainya, tinggal satu choice lagi untuk kita, iaitu bertanya kepada orang-orang yang tahu, kepada ustaz dan sebagainya. Kalau ustaz tu jawab ke tak jawab ke, itu lain kira tuan-tuan. Kadang-kadang masuk tu dalam 100 dari ilmu macam ni dia jawab kan, kalau jawab kan kata ustaz ni sombong dan tak jawab dan macam-macam lah. Tapi kita nak cerita bahawa kena cari kesahihan satu hadis Nabi SAW. Sebab tu Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal pada tahun 78 Hijrah, dia ni seorang sahabat yang meriwayatkan hadis lebih kurang 1458 hadis daripada Nabi SAW. Antara tu yang banyak meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah. Tapi pada satu hari ni, bagi adik-adik, bagi motivasi sikit untuk mencari sesuatu hadis sahih ataupun tidak. Baik, daripada Jabir bin Abdullah, dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, hadis nombor 16085. Dia meriwayatkan satu hadis ni. Dia kata satu hari Jabir bin Abdullah ni asal beza asal dengan hadis. Asal ni biasa sahabat lah, sahabat riwayat dan sebagainya lah. Baik, dia meriwayatkan satu hari Jabir bin Abdullah dengar satu hadis di Madinah. Dia kata, betul ke hadis daripada Nabi SAW? Dia nak cari perawi yang asal. Siapa yang riwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW, yang sewaktu tu berkenaan dengan qisas, iaitu bunuh balik. Baik, kemudian dia tanya, dia kata perawi hadis ni daripada Madinah ada di Syam. Madinah ke Syam kalau naik unta. Jabir bin Abdullah cerita dalam hadis tu, dia kata dia beli unta, dia sediakan bekalan yang cukup dan sebagainya, dia musafir daripada Madinah nak pergi ke Syam selama sebulan naik unta. Maka pergi musafir dan sebagainya, bila sampai satu tempat dan dia berjumpa dengan seorang sahabat Nabi yang sahibul jalil, yang sahabat bersama lama dengan Nabi SAW, iaitulah Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais, bi alif, bin Unais, bukan Unais, Unais. Maka dia jumpa dengan Abdullah bin Unais. Dia tanya, wahai Abdullah bin Unais, waktu tu adalah dia punya khadam dia dan sebagainya lah. Maka dia tanya, betul ke dia rumah Abdullah bin Unais, aku nak jumpa dia, aku nak tanya tentang hadis dan sebagainya. Maka dia kata, ya. Maka pergilah jumpa. Maka mereka pun saling kenal mengenali, mereka berpeluk dan sebagainya. Maka dia tanya tujuan yang utama dia tadi. Dia kata, betul tak hadis tentang qisas ni kau riwayatkan daripada Nabi SAW begini dan begini? Maka Abdullah bin Unais kata, ya, aku riwayatkan daripada Nabi SAW. Syekh Dr. Umar Muqbil, seorang muhaddis besar di Saudi, beliau menceritakan sebaik sahaja tahu hadis itu riwayatkan oleh Nabi SAW, Jabir bin Abdullah kata, Assalamualaikum, aku balik dulu ke Madinah. Tak sempat minum teh, minum kopi, makan 43 biji, tak sempat. Sebab apa? Satu je matlamat ni nak tahu hadis tu sahih ataupun tidak. Jabir bin Abdullah seorang sahabat besar. Kita satu tuan-tuan nak dibezakan dengan Jabir bin Abdullah. Patutnya kita lagi lah sepatutnya sungguh-sungguh untuk
mencari satu riwayat ataupun satu cerita yang sampai kepada kita supaya kita dapat tapis bahawa ia adakah benar. Sebab tu ulama hadis kata man asnada faqad ahala. Jika engkau telah menyadarkan satu-satu benda kepada Nabi SAW, kau kena bertanggungjawab, kena pastikan dia, kena betul-betul. Jadi sekadar itu saja insya-Allah. Wallahu taala. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa. Satu perkongsian dan pembahasan bagus untuk pelajar, syarah dan semua hadirin. Sebenarnya kalau dalam bidah hadis, untuk mencari hadis palsu, saya rasa pada hari ini taklah terlalu susah. Kita ada website, kita ada Maktabat Syamilah, kita ada alim ulama yang dekat dengan kita dalam Facebook, kita boleh mesej dan sebagainya. Tak ada sebab untuk kita mempercayai dan mengamalkan hadis palsu. Sebab terlalu mudah. Kalau orang-orang dahulu, zaman-zaman nenek moyang yang masih menggunakan hadis palsu, kadang mereka tidak diberikan pendedahan, tidak diberikan tunjuk ajar. Dan bagi saya sebagai pelajar, kita tak ada sebab lagi untuk terutama sekalinya pelajar-pelajar yang bukan aliran hadis, contohnya, terlalu mudah untuk forward message dalam WhatsApp apa-apa, kan? Ini belum sampai lagi bulan Rejab, belum sampai lagi bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kalau tak, telefon tu memang selalu masuk hadis-hadis palsu. Seterusnya kita boleh dah masuk kepada slot pembedahan buku, yang mana kita akan kepada ahli panel untuk menjelaskan, untuk mengupas,kan buku masing-masing. Sebenarnya saya bila dah diminta untuk jadi moderator ni, saya cepat-cepat beli buku Ustaz Zul dengan Ustaz Mustafa. Sebab kita nak, sebenarnya sebagai pelajar, sebelum sampai sini kita dah baca. Yang mana kita bila duduk dekat sini dah, bila Ustaz bagi penerangan pembedahan buku, kita lagi masuk dalam kepala, kita lagi faham. Ini salah satu gaya dalam belajar ilmu. Okey, tanpa buang masa, saya menyerahkan mikrofon ini kepada Ustaz Zul Khairi untuk memberi sedikit pengupasan tentang buku beliau. Dipersilakan. Alhamdulillah, saya moderator, tuan-tuan dan tuan-tuan Allah sekalian. Jadi saya lebih suka kalau ada soalan jawab ya. Jika saya untuk bawa satu poin saja dalam buku ni, dan nanti saya nak tunggu soalan dan juga pemujahan daripada peringkat tuan-tuan semua. Jadi kita tulis buku ni bukan untuk diterima secara bulat-bulat ya. Tapi buku ni adalah untuk dikaji. Jadi siapa yang mengkritik, kita pun terbuka ya. Kalau saya melenting, orang kritik buku saya ni, maknanya saya Nabi ya. Tak boleh dikritik. Tapi sebab saya faham saya bukan Nabi, saya manusia biasa, pengkaji. Kalau silap, kita bincang. Dan saya rela untuk menarik balik mana-mana fakta kalau silap lah. Baik, sebagai contoh kita bawalah satu dua poin ya. Kisah yang pertama, kisah ini juga banyak dicipta oleh orang Syiah sebenarnya, ataupun orang yang membenci Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali dulu-dulu ya. Maka banyak sahabat yang tercedera. Saya kenal pastinya sahabat yang paling kuat pada Taumah adalah Sayyidina Umar, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah, Muawiyah dan juga Uthman radhiyallahu anhu. Kalau saya baca buku sejarah SPM ke bila tu, dia kata Sayyidina Uthman ni 6 tahun pemerintahan dia cantik, dan 6 tahun yang kedua tu bermasalah. Dan digambarkanlah Uthman kan orang yang lembut, pemalu. Jadi dia ni banyaklah kelemahan dia bergaduh dengan Abu Zar. Akhir sekali dia pun usir Abu Zar pergi ke tempat yang lain dan sebagainya. Hasil daripada kekecohan zaman Sayyidina Uthman itulah bawa sampai ke Sayyidina Ali, bawa kepada meletusnya dua perang yang bersejarah, perang Siffin dan juga perang Jamal. Dan kalau kita baca buku-buku dulu, Masya Allah ya, memang ada sungguhlah perang. Sehingga masa saya kecil sekolah rendah dulu, tanya mak saya, kenapa sampai sahabat Nabi perang?
Maka muak pun bagi dia mudah di zaman tak ada internet, tuan-tuan. Zaman tak boleh nak kaji lagi. Dia kata orang Arab tu dia macam tu dah ada gaduh, dia perang. Jadi kita gaduh tumbuk je, dia perang. Jadi lega lah sikit kot. Orang macam tu kot Arab ni. Tapi tak puas hati tu masa sekolah rendah lagi. Alhamdulillah lah. Jadi tuan-tuan dan adik sekalian, sebagai contoh cerita Sayyidina Umar dia digambarkan yang cerita cantik tapi sebenarnya buruk. Cantik disebabkan etik dah. Dia masuk dalam Google sekarang tu comel dia cara cerita dia. Asal cerita dia tak cantik. Sayyidina Umar ni hijrah secara terang-terangan. Ini semua kita tahu kan. Orang Malaysia dah akan kenal Umar ni sebagai seorang yang garang. Oh, kalau Umar ni kena pancung kepala lah. Oh, itu je poin dia. Sedangkan penuntut ilmu dia faham Sayyidina Umar dia orang cerdik, berpandangan jauh dan tegas, bukan garang tak menentu. Jadi kerana garang di Sayyidina Umar ni, dia dicabar orang kafir Quraisy ni. Sahabat Nabi semua hijrah sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad pun sembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar ni terang-terangan. Dia bawa pusuk panah, dia bawa pedang, letak di belakang tu, letak di depan serta pasti. Kemudian dia pun tawaf di hadapan orang kafir Quraisy ni. Dan dia pun sebut satu pidato yang begitu hebatlah. Tapi saya tak ingat susunan dia. Siapa yang nak siapa yang nak isterinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, apa lagi lah, jom jumpa dengan aku di satu tempat tu. Tadi kita lah, dia jumpa belakang asrama nanti. Sekolah dulu lah. Malam ni di belakang asrama. Saya kata tumbuk dah tu. Jadi Umar pun begitu, kita jumpa satu tempat tu. Tak ada orang ni, tuan-tuan sekalian. Orang kata Umar ni garang tak garang, dia seorang gitu je. Jadi itu cerita kehebatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Persoalan dia berani tak berani itu cerita lain lah. Tapi betul tak betul cerita tu. Sebab hijrah ni dia kena sembunyi-sembunyi, dia tak boleh terbuka. Kalau Sayyidina Umar selamat, orang nanti macam mana? Dalam keadaan kita suruh buat program ni diam-diam, spy ni banyak sekarang ni, diam-diam ya. Tiba-tiba ada orang kata, diam-diam apa? Punya orang berani. Aku cuba aku buat spy-spy ni. Siapa nak tolong aku mari. Siap orang lain takut. Kau seorang berani janganlah sampai menyusahkan orang lain. Kita ni gitu ya. Sebab Ustaz Wafid dia banyak program diam-diam juga. Sebab kerajaan marahnya dia. Yang terang-terangan demonstrasi dia buat. Dia pun nak sampai demonstrasi tu diam, senyap-senyap. Tiba-tiba ada orang bocor. Kita akan buat demonstrasi pada tarikh sekian. Macam mana strategi kita sekian-sekian. Memang kena bangga orang tu. Orang diam-diam lah dulu sampai masa baru kita provokasi saja. Zaman-zaman dulu lah, sangat tak ada demonstrasi ya. Baik. Jadi Sayyidina Umar ni, kalau kita tengok maklumat yang betul dalam Bukhari, dia sampai di Madinah tu dengan 20 orang sahabat. Tapi mungkin orang kata mungkin dia jumpa tengah jalan lah kot. Dia jumpa tengah jalan. Tapi saya ada satu maklumat yang lebih sahih lagi dikatakan oleh ulama, walaupun bukan hadis. Tapi ulama kata ini lebih sahih. Dia keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi dengan pakatan dua sahabat dia. Satu Ayyash, satu lagi Hisham ataupun ada dalam bukunya. Jadi sebut kita ni esok kita jumpa di satu tempat pukul sekian-sekian. Tempat tu dengan Madinah dengan Mekah dalam 50 km. Punya jauh dia, Tanakuk ataupun. Jadi jauhnya dalam 50 km. Dia jumpa di situ. Contohnya 8 pagi lah. 8 pagi kalau ada yang tak datang, kita akan terus pergi. Maknanya orang tu ditangkap lah. Esoknya dah betul. Hisham atau siapa tu ditangkap, Ayyash dia sampai. Lalu Umar kata, jom kita pergi sekarang. Itu pun dalam perjalanan, akhirnya Ayyash tu ditangkap oleh orang kafir. Orang kafir tangkap untuk keluarga dia. Kalau kau pergi juga, siap keluarga kau. Umar kata, jangan percaya. Dia tak akan berani mengaku-akukan keluarga kamu. Kau tahu kan ada yang membela keluarga kamu. Tapi Ayyash tidak pun, dia pun pergi. Kalau Umar tu berani, kenapa Umar tak ditambah seorang kafir masa tu? Oh, Nabi Ayyash dia bagi taekwondo sikit, karate sikit, ambil semua gala. Lalu lah dengan Ayyash. Tapi tak. Umar kata jangan pergi Ayyash. Ayyash bimbang tak boleh dah aku macam mana. Lalu Ayyash pun patah balik ke Mekah. Jadi itu cerita Sayyidina Umar memang hijrah secara tersembunyi. Kalau tu begitu berani sampai langsung tak ada orang yang berani lawan dia, logik ke tuan-tuan sekalian? Sedangkan di Mekah masa tu, main sanksi-sanksi yang ada. Khalid Al-Walid ada lagi masa tu, anak saudara Nabi tu. Begitu juga dengan Abu Sufyan ada, pak mentua Nabi. Adanya Abu Jahal, bapak segala orang jahil pun ada di situ. Takkan Abu Jahal pun dengar dia Umar cakap, kalau dia takut pun Nabi panah mati dah terus.
tak perlu depan. Tapi nak cerita Sayyidina Umar ni gambarkan begitu berani. Pada hakikatnya dia nak sebut Sayyidina Umar ni membutuhkan hasil hijrah, beraninya tak ketentuan. Ikut dia nak hijrah. Sebab itulah sampai kita dengar ceritakan Sayyidina Umar ni dia nak gambar benda buruk pada Sayyidina Umar, benda berubah jadi baik. Dia tanam anak perempuan hidup tu. Ni buku Ustaz sebut ni. Islam Sayyidina Umar menanam anak perempuan hidup, disampaikan oleh ustaz sekalipun. Sampai sekarang tak sampaikan lagi. Bila orang kata tak betul cerita ni, dia kata apa salahnya ada tauladan. Itulah mudah dia. Apa salahnya tauladan? Umar dulu jahat, Umar jadi baik. Saya geram kata ustaz, saya pada cerita ustaz dulu mengendak banyak dari orang. Kita pula aku mengendak dari orang. Dia ada cerita. Apa salahnya? Ustaz dulu mengendak, sekarang jadi ustaz. Kalau saya ada dulu ustaz kalau macam tu pun jadi ustaz. Orang lain lagi lah jadi ustaz. Marah dia kau tak ada dia. Marah. Kalau aku marah. Buat cerita dia tak betul. Dulu orang kata saya ni presiden di sekolah menengah saya. Saya kata saya kau presiden. Saya ni esko je, saya bukan presiden. Tapi dia percaya. Saya presiden, saya ni orang buat lagu. Tak pasal saya difitnah jadi presiden. Mana saya bukan presiden. Kita walaupun cerita tu kita yang seronok, kita presiden, kita tak seronok sebab tak betul. Kalau buat cerita kita bukan presiden ada. Itu baru betul, kita tak seronok. Jadi kalau Sayyidina Umar tanam anak perempuan dia hidup, penuh-penuh orang jahiliah ni dia tanam anak perempuan ni. Kalau orang jahiliah ni tanam anak perempuan semuanya, macam mana Zuriat nak berkembang? Tak ada Zuriat nak berkembang. Jadi faham kita sebenarnya ikut kajian hanya 1-2 orang kaum dia yang menanam anak perempuan. Antaranya Bani Tamim, yang ada pengakuan pun Bani Tamim tu dia mengaku dia tanam anak perempuan dia. Walaupun hadis ada kritikan lagi lah. 1-2 kaum. Sayyidina Umar ni Bani Adi tidak menanam anak perempuan. Orang yang garamlah Bani Adi ni hanya Sayyidina Umar lah. Khotok tak tanam anak perempuan dia. Anak perempuan Khotok ni namanya Fatimah. Akhirnya jadi sahabat Nabi radhiyallahu anha. Kahwinnya sahabat Nabi yang di dalam syurga itu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi besar Khotok tak tanam anak perempuan dia. Dan mudah-mudahan cerita lah, ini bukan cerita panjang-panjang sangat ni. Sayyidina Umar ni dia kahwin isteri pertamanya Zainab binti Mas'ud radhiyallahu anha. Pada tahun 5 tahun sebelum kenabian. Masa tu Nabi umur 35 tahun. Ketika Nabi usia 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian, Sayyidina Umar pun dapat seorang anak perempuan. Namanya Hafsah. Kalau betul Sayyidina Umar ni tanah anak perempuan, kenapa dia tak tanah Hafsah? Hafsah dari 5 tahun sebelum kenabian. Sebab dia tanam Hafsah tu. Tengok Hafsah tu besar, akhirnya kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak cerita tak betul ya? Tapi orang Melayu punya cerita dia detail. Orang Arab pun ada cerita detail, orang Melayu dia tambah lagi. Orang Arab dia ceritanya Umar dia dapat anak. Masa dapat anak tu, Umar duduk kat luar. Di sini dia beranak, dapat anak perempuan. Maka kerana di sini bimbang, di sini upah watak anak perempuan tu jadi lelaki. Dan hebat anak perempuan dia berlakon. Memang dia lelaki, Umar macam 2 tahun. Maka adahlah pelakon cilik Melayu siapa namanya tu, saya lupa. Memang dia semua 20 berlakon tak kecil lagi. Umar tu tipu dengan lakonan dia. Tanyalah Ustaz Rusni yang baru dapat anak ni. Tak licam anak lelaki perempuan dah 23 hari. Kalau hari pertama tengok kali pertama tidak cam. Memang dia tak cam. Yang baby lelaki pun kita kata perempuan, yang perempuan kita kata lelaki. Tapi dah 23 hari duduk takkan tak cam pun. Suara dia, gerak geri dia boleh cam. Tapi dah 2-3 tahun tertipu tu, sehingga akhirnya Umar berjalan di padang pasir dengan anak dia. Anak dia berkata lepas kecil, baru tahulah perempuan anak-anak punya temuh kali pasir. Tengok kali tu cerita Nabi kata apa dia? Anaknya meresap penuh di dahi tu. Ayah nak buat apa ni? Masya Allah, detail cerita orang Melayu. Tak kasih Umar cerita begitu. Saya bawa anak saya ke situ. Bila saya gali lubang, anak saya menyapu penuh. Dramatik mesti Umar. Akhirnya sebagai penuntut ya. Lalu tersebarlah dalam Facebook. Ada pelajar UN lah pun. Sebab saya dengar pelajar UN besar kaki sibuk nak kahwin awal. Kayak mati tak lepas lagi. Saya pun dah baca. Ada ni yang marah ni kahwin tu, kahwin je lah, tak ada laku pun. Tapi ceritanya yang peminat-peminat nak kahwin awal, sebab kita ada mesti kahwin lambat. Peminat-peminat kahwin awal ni dia sebutlah satu cerita tu, sembunyikan rasa cintamu sebagaimana Fatimah menyembunyikan cintanya kepada Ali dan Ali menyembunyikan cintanya pada Fatimah.
Ada usul cerita dia. Satu kali bila kahwin tu, adik pun sembang dengan Fatimah pada malam tu. Panjang sembang dia, tanya kawan aku berjelas sekali disebut, wahai Fatimah, sebenarnya sebelum kita berkahwin ni, aku ada mencintai seseorang, katanya. Maka Fatimah pun mengajuk lah, drama dah sikit. Mengajuk apa. Kata sebenarnya bukan, yang aku cinta tu memang kamu lah sebenarnya. Bawa-bawa dah disposal. Yang saya herannya, macam mana boleh tahu cinta satu-satu tu? Siapa dia rakam dari antara anak Fatimah masa tu? Ada orang letak MP3 kau pun dah. Kalau orang letak tu, perangkat rakaman tu, pun dah dengar balik. Dia sambil satu-satu. Cik, ni detail, cerita orang tu detail. Kalau ada kau bola pemuda sekali, aku sebenarnya mencintai seseorang. Kemudiannya mereka habis dengan tersebar, cintailah pasangan masing-masing secara diam-diam. Tapi habis semua tersebar seluruh dunia. Maklumat saya dengar yang cinta diam-diam tu habis semua tersebar. Jadi perlu saya tanya sama Mustafa lah, bila kahwin ni, ingat tak apa perbualan pertama ni? Saya tak ingat apa, saya penat dah sangat. Tidur je. Saya tidur kat bawah, saya tidak ada kaki. Berikut lah kerja. Saya dah penat dan tidur je. Saya tak tahu lah, kalau Mustafa ingat satu-satu. Saya mesti dia bangun lagi tu, kau kena ingat kot. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sukairi dengan perkongsian yang boleh mengurangkan rasa ngantuk kan. Sebenarnya itulah hakikatnya tentang kisah Umar. Itulah yang dilakukan oleh Syiah. Saya tentang Umar ni pernah saya bedtime story kan. Kalau kita ada adik-adik kan, bedtime story untuk anak saudara saya, sebelum dia tidur dia kata nak baca buku ni. Dia tunjuk saya satu buku. Buku tu English tentang para sahabat. Baca-baca sampailah kepada part tentang Umar. Umar menanam anak dia. Tapi anak saudara cakap, Malam, cerita ni sebenarnya palsu kan? It's fake dia. Macam mana saya rasa macam Alhamdulillah, anak saudara saya dah masa umur kecil tu dia tahu itu salah. Saya masa umur 20, 24 sampailah masuk Quran hadis baru saya tahu sebenarnya Umar tak pernah menanam anak dia. Bagaimana, macam mana tanam sedangkan Hafsah tu ada dan berkahwin dengan Rasulullah SAW. Okey, seterusnya kita akan kepada Ustaz Mustafa untuk berikan perkongsian tentang buku beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Terima kasih kepada saudara Muslim. Baik, kenaan dengan buku ni, seperti mana saya galakkan kepada adik-adik tadi, tulis buku. Kita tulis beberapa buku yang sebenarnya syarikat percetakan ni kehausan buku. Cuma kita je kadang-kadang tak tahu macam mana cara jalan, macam mana cara kita nak pergi untuk boleh menerbitkan buku kita. Baik, jadi berkenaan dengan buku ni, pertama sekali asal ni dia 60 cerita. Tapi apabila saya hantar kepada pihak penerbit, dia kata kad lain tinggal 40 je. Kan ramai orang tanya kenapa 40. Saya kata kalau sebab 100 pun tak ada masalah kan. Dia kata 40. Baik, jadi hadis ataupun kisah-kisah yang ada dalam buku ni, saya bukanlah kita katakan dirasah dirasah asanid yang terlalu daqiq ataupun terlalu dalam. Saya bawa secara ringkas apa kata imam tu, apa kata ni, supaya dia lebih ringkas, lebih mudah untuk orang-orang mesti baca. Jika baca Madarul Isnad tu benda pula dah ni, sebut ni imam ni tak tahu pula tu semua ni kan. Jadi saya ringkaskan dengan cara yang mudah. Dan adalah beberapa kritikan yang ada pada kitab ni, alhamdulillah saya terima, tak ada masalah. Cuma hadis ataupun kitab yang saya susun ni dia ada 40, yang tinggal 40 lah. Sebab tu Imam Nawawi, saya suka nak ikut Imam Nawawi lah. Kan kata tak boleh buat 60, kita buat 40 lah kan. Dan ni Imam Nawawi buat Arba'in, matan Arba'in. Dan awal-awal lagi hadis tu dia letak man hafidha ala ummati, siapa yang di kalangan umat aku yang hafal 40 hadis, ba'athahu Allah yaumil qiyamah, akan Allah SWT akan bangkitkan dia hari kiamat aliman faqihan, seorang yang alim ataupun seorang yang faqih. Walaupun Imam Nawawi sendiri mengatakan ittafaqul huffaz, telah bersepakat ulama-ulama bidang hadis mengatakan hadis ini dhaif wa in kathurat turq, walaupun banyak jalan dan sebagainya dia tetap jadi dhaif. Tapi tak apalah, kita kumpulkan dan sebagainya. Baik, jadi
secara umumnya saya buat pembahagian, sepatutnya ada pembahagian lah. Saya letakkan mukaddimah, apa tu hadis dhaif, ada cerita sikit, kemudian apa itu hadis palsu dan sebagainya, kemudian saya terus masuk kepada cerita. Dan cerita-cerita yang ada ni tuan-tuan, hari ni kalau tengok di Facebook dan sebagainya, ada yang menyatakan bahawa tak kisah hadis palsu ni, dia tak ada kaitan dengan akidah pun. Tak ada kaitan dengan akidah. Saya nak cerita, hadis palsu dia ada kaitan dengan akidah, dengan syariah, dengan akhlak. Tiga-tiga ni. Sebab tu saya cadangkan kepada adik-adik tadi baca Syekh Umar Hassan bin Uthman Fullata di karang Wad'un fil Hadis. Kalau nak baca detail tentang hadis dhaif, pergi baca satu tesis master yang dibuat oleh Syekh Dr. Abu Abdullah Karim Al-Khudair. Tajuk dia Al-Hadithu Dhaif wal Hukm Ihtijaj bih. Ini satu tesis yang sangat detail. Kalau nak cari dulu, dia duduk dalam mustalah hadis banyak. Kitab yang ada, kitabnya ada, kitab macam-macam ada. Kemudian diringkaskan oleh Syekh Abdul Karim Khudair. Dan ini sangat baik untuk tuan-tuan rujuk dan sebagainya. Kita kata susunan moden. Baik. Jadi saya nak cerita tadi pertama sekali dalam akidah. Dalam akidah banyak hadis-hadis palsu. Sebagai contoh satu hadis yang saya tak bawa ke dalam buku ni. Satu hadis yang dinukilkan daripada Nabi SAW. Bila sebut dinukilkan maksudnya tak sahih lah. Dipanggil siratu tamrid. Kita diriwayatkan, dikatakan, dikhabarkan, didilah semua dalam ruwiyah dan sebagainya. Baik, dikatakan laulaka ma khalaqtu dunya. Kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, aku tidak akan jadikan dunia. Dan daripada hadis inilah munculnya fahaman wahdatul wujud, fahaman yang kita katakan Nur Muhammadiyah dan sebagainya. Hadis ini palsu. Az-Zawali kata palsu. Ramai lagi kata palsu. Al-Dhahabi kata palsu. Imam Ibn Jauzi kata palsu. Dan ramai ulama lagi kata palsu. Tapi dia kita kata disebarkan. Dan ada lagi di dalam akidah sebagai contoh. Satu hadis yang kita katakan, satu hadis ni diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang man hajja ila al-bait lam yadurni, siapa yang pergi ke Mekah tidak menziarah aku, faqad jafani, dia telah melupakan aku. Hadis ni pun palsu. Al-Dhahabi, As-Suyuti dan ramai lagi ulama menilainya sebagai palsu. Tapi kadang-kadang masalah kita, dia berkaitan dengan akidah. Sebab rukun Islam, bila pergi umrah, pergi haji, dia tak ada kata-kata wajib ziarah makam Nabi. Tapi dia merubah rukun Islam, rukun iman yang kita hadapi pada hari ini. Begitu juga dengan hadis-hadis lain. Sebagai contoh, ini hadis orang kampung lah. Saya selalu bawa berkenaan dengan hadis roh akan pulang pada malam Jumaat. Dan beberapa hari selepas lah. Maksudnya lepas dah dia meninggal, malam Jumaat tu kena buat makanan lah. So makanan tu, kalau arwah tu tak suka mani-mani, jangan buat mani-mani lah. Kalau tak suka pedas, jangan buat pedas-pedas. Dia akan balik dan dia akan buka periuk makan dan sebagainya lah. Dan dia juga akan ziarah tengok anak cucu dia. Ini sangat makruf di kampung-kampung dan sebagainya. Maka saya katakan, satu hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Hadis ni tuan-tuan, satu hadis yang sangat kita katakan, yang diriwayatkan oleh Imam 3 mazhab. Daripada Imam Ahmad, daripada Al-Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Ibn Shihab, daripada Ka'ab bin Malik, meriwayatkan bahawa innama nasmatul mu'min, sesungguhnya roh orang yang beriman, ya'luqu fi sadar jannah, dia bergantungan di syurga Allah Subhanahu wa taala, hatta yab'athuhu Allah ila jasadi yaumil qiyamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan pulangkan balik roh dia pada hari kiamat. Jadi isu dia, roh tu tak balik kampung lah, atau tak balik rumah lah. Sebab bertentangan dengan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Kita tahu manusia akan berada di alam barzakh. Dan kadang-kadang yang diceritakan juga di kalangan orang Melayu, siapa yang tak bayar hutang, maka roh dia akan tergantung. Tergantung di sini ulama bahas, bukan maksud tergantung roh dia tak lepas ke langit dan sebagainya, tapi sebenarnya terputus daripada rahmat Allah. Yang kita faham tergantung tu adalah dia beraya-raya. Okey, yang jahat jadi pontianak, yang baru ni jadi ceplok, benda semua. Masalah. Baik, itu dalam akidah. Dan yang paling teruk sekali, kadang-kadang bila kita pergi haji, pergi umrah, biasa kita balik ni, nak balik haji umrah ni, kita akan buat apa? Biasanya akan beli-beli lah. Antara benda yang kita beli, masalah kalau orang Melayu, dia sangat percaya kepada kayu kokar. Kayu kokar yang dikatakan pada tongkat Nabi Musa lah, dikatakan sebagai, ini semua cerita orang Melayu. Tak disebut dalam teks Arab ataupun kitab hadis palsu yang ditulis oleh orang Arab. Tak disebut. Maka siapa pakai ni ada rezeki lah sebagainya. Sebab kan kita tahu yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, innallaha wa razaqu quwwatin matin. Allah yang beri rezeki.
dengan kehebatan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah pada akidah kita percaya pada kayu bakar. Baik. Kemudian dalam syariat apa saya sebutkan? Dalam syariat, pertama dalam akidah, kemudian dalam syariat, dalam ibadah kita pun boleh berubah. Ada satu hadis, jadi Ustaz Zulkhairi kata tadi daripada ada riwayat tentang Syiah dan sebagainya. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Syiah. An-nadharu ila al-mashaf ibadah. Tengok pada mashaf tu adalah ibadat. Wa nadhara ila al-walidain, dan tengok kepada kedua ibu bapa adalah ibadah. Wa nadhara ila Ali, dan tengok pada Ali, dia adalah ibadah. Tengok pada mata dah tahu dia mengubah syariat, mengubah ibadat dia. Tengok pada Ali dan merupakan ibadat dan sebagainya. Maka ia boleh mengubah syariat. Kemudian hadis-hadis yang tersebar dengan hadis palsu dan sebagainya, dia boleh menjadikan syariat kita bertukar terus daripada syariat Nabi SAW kepada syariat entah siapa-siapa yang kita ikut, kita ikut di atas bumi. Baik. Kemudian di sana juga boleh merubah kepada akhlak kita. Satu hadis ni sangat terkenal di TV lah, apa semua sangat terkenal. Hatta Al-Imam Ajrumi dalam Kashful Khafa mengatakan hadis ni palsu. Iaitulah man arafa nafsaha faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Akhlak. Tapi hadis ni palsu. Kalau dinukilkan ini kalam ulama, mungkinlah boleh bagi aku consider. Tapi kalau kata ni hadis Nabi SAW, dia jadi masalah. Yang orang tak kenal diri ni, maka tak kenal Allah. Dalam tu masuk tu. Jadi dia merubah rupa agama sebenarnya. Dan saya bawa macam-macam lah. Dan juga ada seperti mana Ustaz Zulkhairi kita sebut tadi berkenaan dengan sahabat juga kadang-kadang dimasukkan unsur-unsur yang tidak ada ataupun unsur-unsur yang palsu disandarkan pada para sahabat. Sebagai contoh, hadis yang pertama sekali saya letak dalam hadis ni riwayat Imam Musnad. Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini iaitulah inna Abdurrahman bin Auf yadkhuluna jannah habwa. Abdurrahman bin Auf masuk surga mangkak disebabkan terlalu kaya. An-Nasa'i kata palsu, Ibn Jauzi kata palsu, Imam Ahmad bin Hanbal sini kata mungkar, kata Syekh Syu'id Al-Arnaud kata hadis batil. Tapi kita sebarkan. Dan orang Melayu tak nak jadi kaya dengan sebab takut masuk surga merangkak. Hatta sebenarnya Abdurrahman bin Auf banyak harta, 500 ekor unta, 50 ribu harta dia infakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan masuk surga merangkak lagi. Sedangkan dia juga dijamin asyarul mubasyirun yang dijanjikan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala secara tanpa hisab dan sebagainya. Adakah kita katakan sahabat yang mulia seperti ini boleh masuk surga merangkak dan sebagainya? Jadi benda-benda yang macam ni lah sebenarnya kita nak adik-adik tengok dan peka pada benda-benda macam ni. Sebab tu satu lagi yang saya nak tambah sebelum akhir, bagi kita yang tidak kenal ataupun tak tahulah macam mana nak nilai hadis, antaranya adalah bergantung pada ulama muasir model yang ada pada zaman ini. Sebagai contoh, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan isnadhu sahih atau hadis sahih. Pergi tengok pada Daruqutni, pergi tengok Imam selain daripada Bukhari dan Muslim, mesti ada orang yang tahqiq hadis. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya, mesti ada ulama-ulama yang mentahqiq hadis itu. Jadi senang bagi kita. Adik-adik pun kita sekarang ni bukan zaman kita kata nak cari satu-satu perawi satu-satu tau. Zaman kita sekarang Maktabah Syamilah je. Bila Maktabah Syamilah ada orang kritik tak elok pun Maktabah Syamilah, tapi sebenarnya dia amat membantu untuk adik-adik. Takhrijul Islam sepatu Syekh Abdul Musin atau Syekh Ahmad Ba'abad atau Tari, dia ada ajar satu cara takhrij hadis an-tariqil hasub. Macam mana nak mentakhrij, mentengok nilai hadis melalui cara Maktabah Syamilah dan sebagainya. Selain daripada disebutkan oleh Ustaz Husni tadi ada kitab-kitab dia, ada dia punya laman web Dorat, kemudian ada sebagai bakal hadis dan sebagainya. Maka ini boleh membantu kita. Sebab tu kita kena kenal ulama. Siapa muhaddis yang ada pada hari ini? Tuan-tuan paling kurang tuan-tuan mesti kenal 3. Syekh Syu'aib Al-Arnaud, Syekh Al-Albani, Syekh Ahmad Muhammad Syakir, tahqiq Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Yang lain-lain. Sebab tu tuan-tuan kena kenal ulama. Bidang mana yang dia tahqiq, bidang mana yang dia dinukilkan ataupun dia nilai semula manuskrip yang ada. Sebagai contoh saya bagi pada adik-adik, kalau di Jordan siapa? Kalau di Mesir siapa? Kalau di Syria siapa? Kalau Syria kita ada Syekh Abdul Fattah Abu Burdah, kita ada Syekh Adil Khatib, kita ada Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, kita ada ramai lagi. Kalau di Jordan kita ada siapa? Syekh Syu'aib Al-Arnaud, Syekh Muhammad Hasan Qayyam, Syekh Ihsan Al-Uthaymin dan ramai lagi para alim ulama.
Jadi kita kena kenal. Maksudnya bila kita tengok satu hadis, bila ada syekh kata hadis ini dhaif ataupun hadis ini palsu ataupun hadis ini hasan, maka kita boleh pegang sebut terus pada penilaian dia sebab kita orang awam, kita tak berapa nak bukan tak khusus dalam bidang hadis. Maka biasanya macam tu. Sebab tu kadang-kadang orang yang belajar dalam bidang fiqh, saya pernah tengok dia memang terkenal di Malaysia. Memang terkenal. Tapi bila tengok takhrij hadis dia selalu sebut Hasan bu al-Albani, Sahabu al-Albani, Su al-Albani. Sebab tu bukan Albani saja muhaddis. Bukan Albani saja. Hatta di Arab Saudi kita ramai lagi. Syekh Abdul Muhsin Abbad, ramai. Syekh Ahmad Ansari, dan ramai lagi. Sebab tu kena kenal para alim ulama supaya kita dapat penilaian hadis yang betul-betul kita katakan sebagai jalan terakhir. Kita tak mampu nak ganti sanad dan sebagainya. Baik, yang tu saya nukilkan dalam buku saya. Di keping dia akhir 99 biografi ulama. Di situ ada kitab, ada ulama dan sebagainya lah, yang moden. Jadi kalau dia nak kenal satu ulama bidang fiqh, bidang hadis, bidang semua, boleh beli buku ni. Dan satu lagi buku, dan sebagai akhir, buku yang isteri saya tulis berkenaan dengan sirah Nabi Rasul, fakta versus auta. Boleh tengoklah berapa penilaian kayu boka ke, penilaian tentang buah khuldi ke, cerita tentang buah khuldi kan famous kan. Apabila Adam dengan Hawa, Adam makan buah khuldi dekat kat sini, Hawa makan buah khuldi jadi buah dia. Jadi famous. Atuk-atuk cerita kat kampung dan sebagainya. Tapi kita nak cerita adakah benda ni fakta ataupun hanya sekadar utara. Wallahu ta'ala alam, sekadar itu saja. Moga ada manfaat. Maaf atas kesalahan dan sebagainya. Adik-adik boleh kritik dan sebagainya, boleh bincang lagi. Atau buku di sini pun boleh dibaca, boleh kritik. Sebab tu ulama-ulama bidang fiqh, bidang hadis dia kata Allahu ayyakuna kitabus sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkehendaki bahawa hanya kitab dia saja yang sahih, yang lain boleh dikritik dan diterima. Ataupun hadis sahih adalah hadis Bukhari dan lain itu panjanglah pembicaraan. Tapi nak cerita kitab kami yang dhaif ni ataupun buku kami yang dhaif ni, terpulang pada adik-adik boleh buat penilaian dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Sekadar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa. Perkongsian yang sangat menarik untuk tahu daripada kronologi hadis palsu, yang mana orang Melayu ni memang juara dengan palsu. Itu mungkin patutlah kita panggil Melayu ni dah lupa. Dia telah lupa yang sahih, dia selalu ingat yang palsu. Itulah orang Melayu. Jadi kita buang sikap ortodok. Kalau kita belajar ortodok ni yang jumud, kita buang sikap tu, kita ambil sikap cakna kepada hadis Nabi SAW. Jadi silalah, bukan saya nak promote, maksudnya silalah baca, beli dan sebagainya. Hadis ni bagi saya sebagai penuntut ilmu hadis, awal-awal saya belajar hadis, semua pendapat saya dalam assignment mesti Syekh Albani. Orang panggil saya mestinya Albani. Semua Albani. Kalau Dr. Faisal dia tahu, mestinya Albani. Saya masa tu terlalu jumud, semua benda Albani, ni Albani. Barulah saya kenal beberapa ulama lain, Syekh Abdul Fattah Abu Huda, Syekh Na'ud, banyak lagi ulama sebenarnya dalam bidang hadis. Dan bila kita dah duduk dalam bidang hadis, jangan kita nampak one way je. Kita banyak lagi sebenarnya ulama-ulama yang masih hidup, yang kita boleh rujuk, yang kita boleh baca artikel, makalah mereka mengenai hadis dan isu-isu yang berkaitan dengan hadis. Mungkin untuk slot yang terakhir ni saya buka sesi soal jawab antara panel-panel dengan, bukan soalan kepada moderator, soalan kepada panel yang mana kita ingin tahu sejauh mana sebenarnya kalau buka soalan kita boleh tahu pemahaman audiens itu sebenarnya. Jadi saya tak nak, kalau sekali saya tak nak ada panel yang ketiga, kita nak straight to the point soalan. Kita tak nak panel yang keempat, kita tak nak luahan rasa gembira dan sedih dan sebagainya menghadiri forum ni. Kita nak straight to the point soalan, siapa yang ditujukan, panel 1 atau panel 2, nama dan daripada universiti mana. Okey, dengan segala hormatnya saya persilakan siapa yang ada sebarang soalan. Syafri ada mic ke? Tak ada soalan? Tak ada soalan, tak faham langsung ataupun terlalu faham? Kalau saya dulu mengajar pelajar hadis,
kalau mengajar di Rasul Hasanik je mesti tak ada soalan. Sebab sebenarnya mereka langsung tak faham. Tapi saya harapkan ini bukan macam pelajar-pelajar saya. Sebenarnya kita kena buka. Okey, dipersilakan siapa-siapa perkenalkan nama daripada fakulti mana atau departmen apa-apa dan terus kepada soalan. Muslimat, boleh bagi mikrofon kepada Muslimat. Saya kena bagi tahu kot macam mana nak tekan ni mikrofon ni. Tekan mute tu biar lama sikit. Ini zaman teknologi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatih Asar daripada Jabatan Syariah dan Ekonomi. Nak tanya satu soalan yang bermain di fikiran lah daripada dulu lagi. Okey, biasa kalau dekat kedai, kita orang daripada ini suka beli buku kisah-kisah teladan tau. Okey, kat dalam tu dia ada macam ada Nabi, ada tabi'in semua tu. So persoalannya, dari mana datangnya sumber cerita-cerita tu? So kita orang baca dia dan suka beli lagi, dia beli jilid. Okey, itu jawapan nama. Soalan ditujukan kepada saya ke? Kita panel kan? Mana-mana? Mana-mana? Mana-mana saya tidak persilakan panel pertama ke? Ustaz Zul. Soalannya macam dari mana sumber yang ada daripada buku tentang Nabi, tabi'in dan sebagainya. Boleh kita kumpul dulu untuk silakan soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abang Firdaus daripada Fakulti Kedutaan Mekanikal. Saya nak tanya, kan kalau macam ada palsu ni dicerita daripada ustazah daripada sekolah kan? Maknanya daripada kita kecil, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, maknanya cerita-cerita hari palsu ni dicerita oleh ustazah dan ustaz lah. Jadi nak tanya macam mana? Salah pendidikan ke? Jadi nak tanya dari segi pendapat, lepas tu macam mana cara yang terbaik lah untuk handle benda ni. Sekian, terima kasih. Soalan kepada panel. Tanya pendapat dua-dua. Dua-dua. Okey. Kita nak kumpul soalan. Kalau boleh kita kumpulkan soalan dulu, lepas ni kita akan buat sesi jawab soalan. Okey, ada satu soalan lagi. Tak ada? Okey, kita boleh tutup sesi soalan. Kita persilakan Ustaz. Ada. Satu soalan lagi. Soalan saya, kebiasaannya ada orang mengatakan bahawa saya mewakili daripada PTI, saya seperti Islam. Biasanya ada orang mengatakan bagi ustaz-ustaz yang nak belajar hadis, mereka seharusnya belajar fiqh dahulu. Jadi apakah kewajaran itu? Okey, soalan yang ketiga ni kita dah nampak siapa yang patut jawabnya. Orang yang fakih dalam fiqh dan hadis. Dekat sikit dengan saya, Ustaz Mustafa. Okey, kita persilakan Ustaz Zul dulu untuk jawab soalan pertama. Terima kasih yang bertanya Jazakumullah Khair. Saya soalan 1-3 tu bagi Ustaz Mustafa ada dua je. Saya nak respon soalan kedua je. Ustaz-ustazah pun buat cerita tu kan. So, ialah ustaz-ustazah kita pun mangsa juga. Kita pun mangsa, adik-adik pun ustaz-ustazah juga kan. Jadi semua kita ni adalah mangsa terhadap cerita-cerita palsu tu. Jadi benda ni tak boleh elak kerana cerita ini telah tersebar dalam banyak kitab. Tapi ya, kalau dalam kitab Tabari ni yang baik ada, yang buruk ada. Tabari ni dia tidaklah berniat untuk memasukkan cerita ke apa, dia bawa sanad. Adik-adik kalau tengok tarikh Tabari dan mana-mana buku sejarah lah, Ibn Katsir, Ibn Asakir dan sebagainya, dia mesti ada sanad je. Sehingga kan saya tengok dalam cerita Imam Syafi'i pun semuanya bersanad oleh Abu Hatim Ar-Razi. Percakapan Imam Syafi'i ketika sakit membawa kematian dia tu pun bersanad.
siapa riwayat sampailah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tu. Jadi itu, tapi kita baca buku tu kita pun terima. Bila kita terima, kita pun sampaikan kepada anak-anak murid kita lah. Dia pun disampaikan kepada tok guru dia juga. Tok guru dia pun berjangkit sampai dah sekarang, ya. Sebagai contoh adik-adik dalam hati Allah, ya. Sebagai contoh, kita biasa mendengar cerita Nabi Muhammad SAW yang mana dia ni tak ada bayang-bayang. Ustaz-ustaz kita juga bawa Nabi tak ada bayang-bayang. Kenapa Nabi tak ada bayang-bayang? Supaya Allah memelihara kemuliaan Nabi. Bayang-bayang tu tak kena bijak. Kalau orang lain kena bijaklah bayang-bayang dia. Nabi tak kena bijak. Jadi persoalannya dari mana cerita Nabi tak ada bayang-bayang tu? Kalau betul Nabi SAW tak ada bayang-bayang, artinya Nabi ni sejak kecil lagi pun ajaib. Dalam bila Nabi lahir tu, Nabi tengok ke langit, dia pun sebut Alhamdulillah, subhanallah, berapa kali. Terkejut dah orang. Terkejut yang kedua dia tak ada bayang-bayang. Kalau dia tengok macam mana budak seorang ni, mestilah ajaib. Nah, kalau benda tu pun ajaib, mestilah orang kafir Quraisy yang terkenal dengan khurafat ni akan sembah Nabi. Tapi tak ada orang sembah Nabi. Sebab Nabi ni manusia biasa. Kalau kita pun tengok Doktor kaki tak ada bayang-bayang, kita akan buat kajian. Doktor kaki sebenarnya makhluk jenis spesies macam mana tak ada bayang-bayang. Tapi kita ada semua. Mana kalau Nabi tak ada bayang-bayang, mesti orang pun ni yang nak sekalian. Tapi tak ada orang biasa je yang Nabi Muhammad. Begitu juga dengan cerita Maulid Nabi tu. Kita sambut Maulid Nabi atas alasan apa? Abu Lahab kan, dia buat Maulid Nabi, kemudian dia ringankan azab pada hari Isnin. Masya Allah. Adik-adik tahu ke satu hari dunia ni bersama dengan 1000 tahun hari akhirat? Hari Isnin kena ringan azab, 1000 tahun ringan azab. Mana hebat kalau dia Abu Lahab, 1000 tahun ringan azab dia. Tapi sampai ke Selasa tu, dan saya pun tak tahulah hari Isnin Selasa dia juga dia akhirat berapa-rupanya. Maknanya pun dia aku pun dah tahu dia nak cam hari Isnin kali apa dia tengok azab pula ringan je. Isnin lagi kot. Macam cerita Syahir Qadir tadi. Jadi benda kuno cerita-cerita dia. Lepas tu kita kena buat juga Maulid Nabi ni sebab nak ringan azab tu lah. Sebab sampai orang kata jangan baca sangatlah surah Tabadalah Bilah Habim Waqtab tu. Sebab Abu Lahab dia ada kebaikan dia, jangan baca sangatlah surah tu. Bila kan ada surah buat cerita saya, kenapa orang jangan baca surah ni? Surah saya pun tak tahu lah. Kok dia punya Qul Akbar ke Waqtab tu payah macam mana. Tak tahu lah. Dan begitu juga kita jadi bangsa, contohnya Nabi Muhammad ni di Jubah Bahira tu, orang bising tu. Dia berjalan kan di Syam tu, kemudian dia ada hadis pokok-pokok. Bahira ni pendeta Kristian tu Yahudi. Pendeta Yahudi dia pun jemput lah Abu Talib, apa ni marilah datang jamuan. Kemudian dia pun nama Abu Talib. Ada seorang lagi tak datang jamuan ni, panggil dia. Aku betul dia pun panggil Nabi Muhammad yang sedang menyandar di pokok tu, panggil Nabi Muhammad. Lalu dia pun tanya, ni anak kamu ke? Ya, anak saya. Jadi dia pun mengaku, tipu, dia bukan anak kamu. Dia pun kata dia, ini anak saudara saya sebenarnya. Bawa baliklah anak kamu ni. Dia pun tengok belakang Nabi Muhammad, ada khatamun nubuwah, ada tanda Nabi kenabian di situ. Dan orang tengok tu, tanda kenabian tu, bawa balik anak kamu cepat-cepat, nanti dia kena bunuh dengan orang Yahudi. Maka Abu Talib pun minta Abu Bakar yang bilang kirim Nabi balik ke Mekah semula. Tuan-tuan dan sekalian, kata orang yang mempertahankan cerita ni sebagai bukti ceritanya sahih. Pokok tempat Nabi menyandar tu dijadikan pokok bersejarah bagi kerajaan mana tu. Mana kerajaan ambil pokok tu jadi bahan sejarah. Tapi kalau kita baca dalam cerita, pokok tu tak ada orang nampak. Saya baca tu cerita tu sirah tu, pokok tu tak ada orang nampak, melainkan Nabi dia yang nampak. Dan hanya Nabi sahaja yang akan singgah di pokok tersebut. Kalau pokok tu tak nampak, macam mana kerajaan boleh nampak pokok tu dan jadi bahan sejarah pula? Itu satu yang pelik. Pelik yang kedua, kalau dia tengok ada khatamun nubuwah di belakang Nabi, kenapa orang lain yang tengok belakang tu tak percaya pun pada Nabi Muhammad bila dia mengaku jadi Nabi? Ramai-ramai rombongan masa tu tengok khatamun nubuwah di belakang Nabi ni. Tapi bila Nabi Muhammad iklan dia Rasulullah, semua pakat cuma Nabi Muhammad. Termasuk Abu Talib, sepatut dapat tanda. Budak dia memang lahir-lahir dulu sebut subhanallah, tengok ke Nabi, tak menangis, tak ada bayang-bayang, macam-macam lagi. Dan sekalinya ada tanda pula di belakang. Akhir kemuncak dia minta Bilal dengan Abu Bakar hantar balik. Bilal tu siapa dia adik-adik? Bilal tu adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf, jadi hamba lagi. Umur pun muda lagi daripada Nabi Muhammad. Apa kaitan Bilal yang cerita ni? Dia hamba orang, dia tak terlibat pun dalam rombongan tu.
Yang kedua Abu Bakar tu muda daripada Nabi. Takkan budak kecil lagi jaga orang tua tu. Oh, jaga-jaga dia hantar pada rumah nanti orang Yahudi bunuh dia. Abu Bakar dia apa dia budak kecil lagi. Kalau Nabi masa tu umur 12 tahun, umur Abu Bakar masih 10 tahun. Oh, saya rasa kalau dia cakap dia best sekali pun, pening dia, kena panas sekali. Mati terus. Tapi cerita ni nampak guna cerita Bahira ni. Atau dia sebut Bahira. Jadi Ustaz Salah itu pun jadi manusia lah sebab dia baca buku kisah Taladan sama dengan dari kita tadi. Dia baca-baca dia timur, so dia sebarkan. Kita mana pun timur. Bila kita orang dia tegur, Ustaz saya cerita. Buku kafar cerita, Ustaz TV cerita. Bila pula masa TV jadi sumber dalam penilaian. Sumber tak ada pandangan ulama dan juga kita hitam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Saya nak respon pada soalan tentang fiqh dan hadis tadi. Baik, pertama sekali ulama-ulama hadis ataupun ulama fiqh yang kata bahawa nahnu atibba, kami ni doktor, wa antum sawladi, dan kamu ni ahlul hadis ni adalah pemasi ubat, bagi ubat dan kami proses. Jadi sebenarnya hadis ataupun Al-Quran dia bahan tetap. Dan bila sampai kepada kita, kadang-kadang tu dia memerlukan banyak proses supaya baru keluar satu hukum dan sebagainya bagi istinbat. Sebab tu Al-Imam Al-Khattabi bila mana memikirkan satu kesalahan muhaddithin, dia ni tuan-tuan ada satu kitab daripada Ghalatul Muhaddithin, kitab yang hanya khusus untuk kesalahan-kesalahan ahlul hadis. Antaranya disebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hilaq. Hadis tengah baca halaq, ada setengah baca hilaq. Ini bahasa Arab pun kena juga sebenarnya. Baik, maka Nabi SAW dipaham oleh muhaddis besar. Dia kata Nabi SAW melarang daripada memendekkan rambut ataupun mencukur rambut dia. Tapi sebenarnya maksud yang dikehendaki hadis tu, Nabi SAW melarang buat halaqah-halaqah pada hari Jumaat sebelum ada khutbah Jumaat. Lari jauh. Jadi kita bagi ini antara kesalahan. Tak dinafikan, semua kita kata ada timbang kara dan ada lebih dan ada kurang. Ulama hadis, ulama fiqh, dua-dua ni mempunyai sebenarnya saling bergantung antara satu sama lain. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia antara orang yang pakar dulu. Fiqh pun dia pakar, Muslim Al-Imam Syafi'i pun ada, dan hadis pun dia pakar. Dan dia pergi dalam masa yang sama, dia pergi belajar hadis dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pergi belajar hadis. Dalam masa yang sama, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil manfaat fiqh juga daripada Al-Imam Syafi'i. Bahkan Abu Rahman bin Mahdi, seorang ulama besar bidang hadis, sezaman dengan Imam Al-Bukhari dan sebagainya. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i, maka dia mengarahkan Al-Imam Syafi'i supaya tulis kitab risalah. Dia ahlul hadis, tapi dia suruh Al-Imam Syafi'i tuliskan satu kitab risalah supaya yang kita sebenarnya bukan nama kitab risalah, tapi disebabkan lebaran risalah, maka dinamakan kitab risalah, qawaid ataupun dawabit nasakhiyah dan sebagainya untuk mengetahui bagaimana nak istinbat hukum daripada dalil Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat tidak bersetujulah bagi orang dia tu ahlul hadis tapi kita katakan dia ni literal hadis. Asal sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis, sikit-sikit sahih, sikit-sikit dhaif, sikit-sikit dhaif, sikit-sikit masuk. Dan sebenarnya memang kerja dia dah khusus dia bidang tu lah. Itu memang kerja dia. Kalau kita ahlul hadis, seorang tu dia deny dah hadis tu, saya cakap percayalah tuan-tuan, ulama fiqh dia tak sempat nak tahlil hadis, tak sempat. Maka bergantunglah kepada ulama hadis yang menilai hadis dhaif masuk dan sebagainya. Dan ulama hadis tak sempat pula bagaimana nak kaedah-kaedah qawaid yang nak macam mana disebabkan hukum daripada hadis. Maka tolonglah ulama fiqh lah yang tolong untuk bagaimana nak tahu qawaid dan keluarkan satu hukum daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi saling memerlukan sebenarnya. Dan kita, kalau kita lah degree master PhD atau talaki seluruh dunia mana pun, kalau kita ke ilmu fiqh, maka kita janganlah pergi untuk ahlul hadis. Dan yang ahlul hadis mengaji seluruh dunia ke mana-mana, ke guru sambung ke sambung tu, jangan kita pula untuk ahlul fiqh. Ada kekurangan, ada kelebihan dan mereka saling melengkapi antara mereka. Dan sebenarnya bukan itu saja, ilmu bahasa Arab pun kan ada, ilmu lain pun kan ada. Syekh Dr. Salah Al-Fatah Khalili dalam kitab Manahij ataupun Ta'rif Ad-Darisin bi Manahij Mufassirin menyatakan kalau nak tafsir Quran kena ada 15 ilmu. Tafsir Quran kena ada 15 ilmu. Tapi dalam masa yang sama ada ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqh dan semuanya.
Maksudnya saling melengkapi antara ulama-ulama yang ada di atas muka bumi ni lah, sama ada muasir ataupun mutaqaddimin. Jadi kena saling melengkapi. Tak boleh kita mengutuk ataupun kita kena mentang-mentang belajar hadis kita jarah dah ulama usul kita pergi jarah. Tak boleh. Ilmu jarah wa ta'dil tu kita pergi gunakan untuk ulama yang ada pada zaman ni pun tak boleh. Kemudian ulama usul pula kata dia ni tak cukup syarat mujtahid ni, usul tak ada ni, dia hadis je maka tak boleh pakai. Tak boleh. Dulu tak boleh bergaduh, dulu kena kerjasama untuk Islam. Allah Taala sekalian saja respon saya untuk soalan Allah. Kita ada satu lagi soalan. Soalannya berbunyi, pada mana-mana ya Ustaz Zul ataupun Ustaz Mustafa, cerita Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad diceritakan oleh siapa? Kerana kita sedia maklum hadis-hadis hanya disandarkan kepada Nabi dan tak semua cerita-cerita itu ada dalam Al-Quran. Soalannya adalah cerita Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad diceritakan oleh siapa? Silakan Ustaz. Dia kena bagi orang biasa itu respon baru dia sempurkan. Soalan tadi tak terjawab sikit je. Jadi kalau baca mana-mana buku cerita Tauladan ke atau dulu kisah-kisah wali, banyak buku kisah wali di berjilid. Jadi apa yang kita boleh sebutkan, hati-hati, jangan mudah terima. Jadi satu cerita dulu, masa saya belajar dulu, kita mula-mula dulu minta nak cerita wali-wali sufi ni. Sebab kita pun sebelum bercita-cita jadi doktor, jadi engineer, kita cerita pertama jadi ahli sufi lah, sebab ada karomah. Jadi boleh jumpa bumi. Kalau di Mekah tu tiba-tiba dapat durian, balik ke kampung makan durian itu, lepas mula. Jadi cerita dulunya adalah seorang ulama tu Zuhur dia ada kesemayang kat surau tu, surau Peristimewa tu. Tapi belasah tak ada. Jadi pelik dah. Orang pelik, kenapa tak ada semiasa ni? Dia tanya dia, kenapa Tok Guru tak ada semiasa di surau, masjid? Dia kata, hamba tadi, di semayang asal tadi Mekah. Dia tanya, itu Masya Allah di Pak Puli. Apa yang pelik? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Allah, bumiku dilipat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kenderaanku pun dipantaskan. Apa peliknya? Jadi bila bersabar tahu Allah Akbar, macam mana dia nak semiasa? Dia masa waktu asal Indonesia, dia semiasa kat Mekah, kat Mekah tak masuk asal lagi. Waktunya kau berbeza. Saya pun tanya lah sama pesan akidah, kena ada kenal, kena kenai. Macam mana dia kenal isu ni? Dia semiasa kat Mekah ni, tergasa kat Mekah beza dengan apa kita. Dan kita terima suara hati. Yang baca buku Tauladan ke apa, hati. Dari mana datang cerita Nabi-Nabi? Data cerita Nabi-Nabi ni ada beberapa sumber ni. Satu Quran lah disebutkan tadi, kedua ni hadis. Hadis ni ada yang hadis yang sahih, maudhu' sebagainya. Kemudian ni datang daripada sumber Ismailiyah. Jadi hadis sahih ni lah menceritakan bahawa isteri Nabi Ibrahim ni Sarah. Sebab ada orang kata Sarah ni nama Ismailiyah. Sarah tu ada dalam Sahih Bukhari pun, dalam Musafah sebut cerita Hajar contohnya. Dalam hadis cerita masa Hajar panik sebab Ismail tu menangis, maka keluar air Zam-Zam tu kan. Air Zam-Zam tu ceritanya dihentak oleh kaki Nabi Ismail. Walau tidak, sebenarnya malaikat Jibril yang dihentak keluar air Zam-Zam. Yang kita faham dulu ni Nabi Ismail minum Zam-Zam. Tak, Hajar yang minum untuk dapat menyusukan anak dia. Budak kecil kan kena menyusui ibu dia, jangan campur lagi. Jangan makan benar bulan misalkan kan. Lepas 6 bulan tu campur lagi sikit, sampai dah 2 tahun. Lepas 2 tahun tu minumlah susu kambing ke, lembu ke, ikutlah dia. Tapi lepas 6 bulan tu boleh dah. Jadi adik sekalian, jadi cerita punya cerita Israiliyat tu yang pening tu. Contoh cerita Israiliyat apa dia? Nabi Yusuf kawin Zalikhah. Orang kata apa salahnya benda ni pun disebut oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Jadi terangkan gini,
Memanglah cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha ni kita tak tahu betul tak betul. Nak kata tak kahwin, kok kahwin betul. Nak kata tak kahwin, itu pula. Tapi lebih baik kita ambil sifat warak. Sifat warak adalah benda ni tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis, hanya disebut dalam sifat Israiliyat. Warak kita wallahu a'lam. Sedangkan doakan, ya Allah dapatkanlah pengantin baru ini seperti Yusuf dan juga Zulaikha. Jangan kalau kita doa tak kahwin, tak pasal tuan-tuan sekalian. Masa kiamat kenapa doa begitu? Saya tak kahwin dengan Zulaikha, tak pasal. Nak sembang pula yang Yusuf pun malu dah, ya. Tapi yang Yusuf kat situ pun tak heran dah benda ni. Baik, jadi warak kita ni biarlah dulu, tak payahlah kita timur. Begitu juga Sulaiman dan Balqis, eratkanlah hubungan pengantin dengan Sulaiman dan Balqis. Jangan tunggu dulu, kita dah tahu Sulaiman tu kahwin tak dengan Balqis. Yang pastinya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Sulaiman. Yang selebihnya Allah Alam. Walaupun Israiliyat cerita begitu, kita sabar dulu. Termasuklah contoh akhirnya, ya. Ketika Nabi Adam itu, ketika Qabil dengan Habil bergaduh, nama-nama ni tak apalah, nama Qabil ke Habil ni tak apalah, ya. Kemudiannya bila Qabil tu pun Habil, dia panik, macam mana nak buat dengan Habil ni? Mari dia kubur gagak. Gaduh-gaduh, seekor mati kena pulas leher dia tu, nepung gali tanah, dia tanam kawan dia. Qabil tengok, dia betul pun gagak ni. Dia boleh tanam, dia gali tanah tu, dia tanam kawan dia. Maka Qabil pun dia gali tanah, dia tanam adik dia. Maka siapa sahaja yang melakukan pembunuhan, Qabil bertanggungjawab. Siapa yang siapa yang tanam upah mayat dia kubur, maka pun gagak pun dapat pahala dia. Sebab dia orang mula-mula yang buat benda tu. Siapa yang kata pun gagak gaduh adik sekalian? Tuan-tuan. Dan di mana ada kekuatan gagak nak gali tanah tu? Gali tanah tu, bintak pula, ambus pula. Macam mana tu? Quran hanya sebut faba'asallahu ghuraba. Allah mengutuskan seekor burung gagak. Burung gagak tabiatnya dia suka pada bangkai. Dia pergi duk mainlah tanah tu tengah masa bila lah kawan ni nak pergi ni. Bila masa Qabil nak pergi, dia nak ambil bangkai Habil tu, mayat Habil. Jadi perbuatan dia gali tanah itulah mencetuskan idea kepada Qabil, kenapa aku tak gali tanah? Maka ada seorang ustaz kat sudah tu cerita Nabi Idris berkawan dengan malaikat. Bila ustaz tu cerita dan dia punya lagu, sedihlah kita dengar orang saya punya cerita ustaz ni. Nabi Idris ni dikasih oleh malaikat. Setiap Nabi ada malaikat yang sayang. Kalau Nabi Idris yang sayang pada dia, malaikat tu maut. Mereka mau gila duduk Nabi Idris. Lama mana tu duduk tu? Sebaik mesti ustaz tak cerita dalam ni. Ustaz dengan fakta atau okta tu kan. Jadi bila Nabi Idris ni kawan malaikat tu maut, dia pelik. Aku ni hebat ni ibadah, tapi malaikat yang kawan tadi dia ada menyaman, dia tak kenal malaikat maut. Makan tidak, minum tidak, hebat betul. Akhir pula ceritanya Nabi Idris pun minta lawat ke syurga, dan dia pun tak nak keluar dari syurga, dia pun dimatikan di syurga. Biasa dengar cerita tu kan? Kalau malaikat itu kawan Nabi Idris, bila masa dia cabut nyawa orang, adik dia sekalian, dia kawan je. Bila masa pula dia cabut nyawa orang? KMC. Malaikat kerja-kerja gila dia buat kerja. Malaikat ila ya'sunallah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun, buat kerja dia lah. Kenapa dia berkawan dengan Nabi Idris pula? Ya? Yang keduanya, Nabi Idris tak ada kerja lain. Kan tugas saya berdakwah, kenapa sibuk ibadah je? Cerita ibadah setiap masa. Kemudian dia naik syurga tak nak keluar pula. Dakwah dah dulu. Itu nama kerja Nabi Idris. Jadi dia pun naik ke syurga tu, semata-mata untuk syarahnya warafa'nahu makanan 'aliyya, surah Maryam. Nabi Idris menyangkat ke langit yang tinggi. Sebabnya masa tu dia berkawan dengan maut sebagainya. Allah Akbar. Cerita ustaz tu sebab ada lagu, kita pun timbul untuk kesedihan. Sebagai penutup, adik-adik, siapa kalau nak pergi lah, tak nak pergi pun tak apa, saya tak heran. Tak apa nak pergi. Saya jual buku tu RM15, tapi kalau lah tak ada duit sangat, ya, jumpa dengan saya lepas ni, buat buku kesian sikit, saya pastilah RM13 ke RM12 ke, saya tak kisah benda tu. Tapi maknanya kalau tak ada duit betul, tak jumpa saya pun tak apa, tak ada duit sangat, RM12 pun tak apa, tak kisah. Tapi jangan semua buat tak ada duit. Yang betul-betul tak ada duit, nak pergi kita pada RM12 je, ambillah RM12 pun. Nak pergi tapi memang tak ada duit, kita ikat perut. Jumpa dengan saya, nanti saya panggillah pergi ke, ya. Tak ada masalah, jangan malu-malu, yang penting dapat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tambah sikit yang Ustaz Zuhairi tadi, kemudian saya buat dia kumpulan untuk kita punya pembahasan kita perbincangan pada malam ni. Baik, betul, pertama sekali menunjukkan sirah kisah para anbiya ni pertama daripada Quran.
Yang kedua daripada sunnah Nabi SAW, dan antaranya kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama, antaranya Al-Bidayah wa Nihayah, ataupun sebelum tu Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir, Bidayah wa Nihayah. Dan antara yang terbaik tapi mahal wasara, tahqiq oleh Syekh Abdul Fadil Al-Arnaud. Itu yang terbaguslah. Kedua, untuk tengok lagi tentang sirah Nabi, sirah para anbiya, kitabnya lagi adalah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibn Kathir juga dalam kitab dia Qasasul Anbiya. Kemudian telah disaring balik riwayat-riwayat dia oleh Syekh Salim Ain Al-Hilali, Syekh Salim Ain Al-Hilali, muhaddits dan anak murid pada Al-Ban. Dan kemudian antaranya lagi adalah ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, Sahih Qasas Nabawiyah ataupun Qasas Nabawiyah, sahih, cerita-cerita sahih tentang para anbiya. Ini antara rujukan-rujukan yang pentinglah untuk kita, dan kebanyakan rujukan yang saya buat ataupun yang isteri saya buat dan dalam kitab ni ataupun dalam buku ni daripada kitab-kitab lah, maksudnya takhrij para alim ulama dan sebagainya. Baik, sebagai penutup, saya harapkan kepada adik-adik, jangan kita rasa malas sebab ilmu hadis ni susah. Ilmu hadis ni susah, nak belajar sanad, nak belajar tu semua. Hatta kalau di perbankan Islam, selalu buat contoh, kita orang perbankan Islam tak boleh tahu lah. Bahkan untuk kadang-kadang untuk kita nak selaraskan, nak buat satu hukum kepada mana-mana company, berapa puluh ribu kena bayar. Untuk company kita nak buat nak buat satu hukum produk ke apa ke untuk satu company. Tapi ahlul hadis, bila dia takhrij satu hadis 1 jam ke beberapa hari ke, dia tak ada apa-apa bayaran. Khususnya kepada ustaz-ustaz, kadang-kadang tu nak terima kasih pun tidak. Kita dah bagilah riwayat hadis ni gini-gini, lepas tu kita terima kasih pun tidak, kan? Tak perlu bayar pun. Tapi kita nak cerita payah nak buat tu. Hatta Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti mana diceritakan guru kami Syekh Ali Al-Halabi, murid besar kepada Syekh Al-Albani, beliau menyatakan bahawa satu hari dia tanya Syekh dia cari satu hadis sama ada palsu ataupun tidak, tapi nak cari satu riwayat ni. Tuan-tuan, Syekh Al-Albani, Syekh Arnaud, Syekh Ahmad Syakir, bila takhrij satu hadis tak guna satu pun Maktabah Syamilah. Hatta Syekh Arnaud pernah kata depan kami, aku buat Musnad Imam Ahmad yang 52 jilid ni. Musnad Imam Ahmad tu kalau 4 pun meninggal dunia tu. 52 jilid. Kitab-kitab lain, Syarah Masjidil Athar, Syarah Sunnah Baghawi, tak ada guna satu Maktabah Syamilah ataupun benda-benda yang moden. Maksudnya usaha mereka untuk buat tu sungguh-sungguh. Sebab tu Syekh Al-Albani dengan Syekh Ali Al-Nabi satu hari cari satu hadis. Syekh Al-Albani cari satu hadis. Ini tak kisahlah ada orang tak setuju, tapi kita cerita pengajaran daripada peristiwa ini. Satu hari cari satu hadis, kemudian Syekh Al-Albani kata, ya Syekh, hal wajad al-hadis, kau jumpa tak hadis? Satu hari yang pertama, Syekh Al-Albani kata, lah, tak jumpa hadis. Kemudian cari hari kedua, cari hari ketiga, Syekh Ali Al-Nabi pergi tanya lagi, wahai Syekh Al-Albani, jumpa tak hadis tu? Kata, tak, aku tak jumpa hadis. Selepas seminggu, Syekh Al-Albani kata, aku tak tidur malam, aku tak buat apa-apa, hanya mencari satu hadis Nabi SAW untuk pastikan dia sahih ataupun tidak. Selepas seminggu, Syekh Ali Al-Nabi kata, ya Syekh, hal wajad al-hadis? Na'am, wajad al-hadis. Aku lupa hadis. Maksudnya, tuan-tuan, kita ni jangan malas. Kita ni apa jurusan agama, syariah ke, ekonomi ke, apa tu, semua dia Al-Quran dan Sunnah sumber kita. Supaya ijma' qiyas dan sebagainya lah. Tapi Al-Quran dan Sunnah sumber kita yang asal. Jadi apa saja berbentuk cerita, berbentuk kita nak beristidlal ataupun talab dalil, kita minta dalil daripada tu ataupun kita nak cari dalil dan sebagainya, maka perlu kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sebelum kita keluarkan hukum, gunakan tafsir dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja, mohon maaf ada kesilapan dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada saudara. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, forum kita berjalan dengan baik dan banyak kita dapat bermula daripada sejarah pemasukan hadis, kesan, faktor, kaedah-kaedah untuk mengenal pasti hadis palsu, cara macam-macam, kesan kepada masyarakat Melayu, dan apakah yang perlu kita lakukan sebagai pelajar. Perkongsian saya sebagai sebenarnya nak mengaku orang yang belajar hadis tu bukan senang. Sebab contohnya kalau kita buat thesis in hadis, nak selesaikan satu hadis tu pun susah sebenarnya. Sebab kita nak mentradisikan apa yang ulama-ulama dulu lakukan, nak mentafrij, nak mencari rujukan, safhah, rakamul hadis dan sebagainya tu memerlukan masa.
saya bila dah dapat anak ni nak buat semua tu, maksudnya masa tu tekang, tak sempat buat banyak. Dulu masa zaman bujang, satu hari kita buat 2-3 hadis je. Sebab macam roommate saya, dia buat bidang lain. Dia kata kamu ni tulis kaji hadis tak pernah habis-habis, tak siap-siap kan. Sebenarnya orang yang tak tahu mengkaji dan orang yang tak duduk dengan kita dalam bidang tu, sebenarnya dia tak memahami. Jadi saya ada sedikit ayat sedih lah tadi bila orang kata ustazah yang menyampaikan kisah palsu. Sebenarnya ustaz dan ustazah jugalah depan ni yang nak menyahkan kisah palsu pada hari ini. Sebenarnya ustaz dan ustazah tak duduk saja juga sebenarnya, walaupun mereka ada satu pihak lain, namanya juga ustaz dan ustazah yang menyampaikan hadis palsu. Kami dan pihak Akademi Pengajian Islam ada kesedaran untuk membuang, nak menyahkan semua kisah-kisah palsu dalam pemikiran adik-adik, siapa-siapa saja, dengan membuat berbagai aktiviti seperti forum, bengkel, taklish hadis dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk malam ini setakat ini saja. Salah silap saya selama mengendalikan forum ini, saya minta maaf. Dan siapa nak dapatkan buku boleh, rasanya kat luar ada yang jual buku. Saya masa belajar dulu memang nak keluarkan duit untuk beli buku tu susah kan. Tapi cubalah berkorban, bak topak tu kurang sikit, pergi beli buku. Okay. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada moderator dan panel-panel jemputan atas forum yang sangat berinformasi sebentar tadi.